ceritanya pasal badminton. Badminton ni satu je tujuan dia bila kita bermain. Kita nak matikan shuttle tu di tempat lawan. So kalau kita berlawan ni bukan nak main-main sesaja ni. Kalau kita masuk competition, kita masuk lawan, kita nak shuttle tu jatuh ke tempat pihak lawan. Kan? Tetapi kalau boleh, sebelum kita menyerahkan kita punya kita serah kalah kepada pihak lawan sehingga jatuh shuttle ke tempat kita kena pastikan rally tu sentiasa hidup. Kan? Maksudnya kalau dia smash, kita angkat bagi masuk ke tempat lawan balik. So dia bagi apa pun, dia atau apa pun kita akan angkat balik. So itulah rally. So tadabbur akan jadi menarik bila rally tu sentiasa hidup. Okey? Maksudnya bila saya ada some kind of view tentang ayat tersebut, anda bila dengar kupasan saya, mungkin anda akan trigger untuk fikir satu benda yang berbeza. Sebab pengalaman kehidupan kita pada hari ini berbeza-beza. Kan, betul tak? Sebab itu dalam ayat kedua suratul Fatihah, kita kena bersyukur kepada Allah sebab Allah itu Rabbul Alamin, kan? Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila kita baca ayat Tuhan sekalian alam tu, mungkin ramai yang perasan ataupun mungkin yang ramai faham, dia kata, oh, Tuhan sekalian alam tu maksudnya Tuhan semesta kot, Tuhan yang memiliki segala alam sekeliling kita kot. Yang tu pun betul. Tapi kalau kita buka tafsiran, Rabbil Alamin itu bermaksud Allah adalah pemilik alam-alam manusia. Alam-alam manusia. Tahu tak alam-alam manusia itu maksudnya apa? Saya nak tanya tuan-puan sekalian, alam saya dengan alam tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini sama tak sama? Tak sama umur. No, bukan umur. Alam saya dengan alam tuan-tuan dan puan-puan sekalian sama ke tak sama? Pekerjaan. Kan, bila sebut alam kan kita akan ada banyak capahan kan. Ada alam kanak-kanak, ada alam remaja, ada alam dewasa. Jadi nak katanya alam itu antara saya dengan tuan-puan sekalian sama tak sama? Alam kanak-kanak saya sebagai contoh dengan alam kanak-kanak tuan-puan sekalian sama tak sama? Tak sama. Tak sama. Alam dewasa saya dengan alam dewasa tuan-puan sekalian sama tak sama? Tak sama. Jadi Allah nak bagi tahu pada setiap alam-alam yang kita miliki itu, yang berbeza daripada setiap orang yang ada ke atas muka bumi ni tuan-puan sekalian, Allah is the Rabb. Allah itu adalah Tuhan dia. Kan? Jadi dengan kepelbagaian alam ini, Allah kata Allah Tuhan. Kita bersyukur pada Allah sebab Allah Tuhan kita. Kan? Bersyukur kepada Allah sebab Allah Tuhan kita. Tambah-tambah tadi saya sebut tentang Ar-Rahman kan. Allah itu bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada manusia. Iaitulah, tahu tak maksud pengasih itu apa? Pengasih dekat sini bermaksud Allah sayang manusia tanpa sebarang syarat. Allah sayang kita tanpa sebarang syarat. Hari ni contoh, kalau kita nak disayangi oleh seseorang, kadang-kadang kita ada syarat kan. Kadang-kadang orang tu pun letakkan syarat untuk kita menyayangi dia ataupun terus menyayangi dia. Kan? Contoh, barangkali dia buat sesuatu perkara yang kita benci. Mungkin pada waktu itu sayang kita akan berkurang ke bertambah? Kalau orang tu buat benda yang kita tak suka, benda yang kita benci, sayang bertambah ke berkurang? Berkurang, betul? So mungkin barangkali bila dah berkurang akan wujudlah perkara-perkara yang tak sedap, iaitulah kena marah ke, ataupun kena side eyes kan? Tahu tak side eyes? Kan, kena pandang tajam macam tu kan, pandang selek, dan bermacam-macam benda lagi berlaku disebabkan kita ni mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang. Okey? So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat kita, dengan apa pun perkara yang kita buat pada hari ini, Ar-Rahman Allah tak pernah putus atas setiap diri kita yang ada dekat atas muka bumi. Maksud saya, kalau kita tengah buat dosa sekalipun, Ar-Rahman Allah masih lagi ada kat kita. Tuan-tuan sekalian, percaya tak percaya? Percaya tak? Walaupun kita tengah buat dosa yang paling besar atas muka bumi ni, pada waktu itu Rahman Allah masih lagi ada dekat kita. Sebab Allah kan sayang tanpa syarat. Apa bukti Allah sayang tanpa syarat, tuan-tuan sekalian? Contoh, ada tak nikmat yang kita dapat pada hari ini yang Allah keep bagi walaupun kita tak minta? Ada. Ada tak? Oksigen tak? Ni degupan jantung dekat dalam badan kita. Ada tak kita minta pada Allah, ya Allah, untuk 2 minit akan datang pam lagi aku punya jantung tu? Ada tak kita minta? Ya Allah, tolong ya Allah bagi aku punya saluran darah ni sentiasa dia ada mengalir darah-darah yang telah dipamkan oleh jantung. Ada tak kita minta pada Allah? Tak ada. Ya Allah, tolong izinkan nukleus dekat dalam badan aku ni sentiasa berfungsi supaya setiap perkara dekat dalam badan ini berfungsi dengan baiknya. Ada kita minta pada Allah? Tak ada.
Tak ada pun kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah masih lagi bagi, walaupun malam tadi kita tidur dalam keadaan penuh berlumuran dengan dosa. Allah boleh je hukum, oh semalam kamu tidur dalam keadaan berdosa ya, oh pagi ni aku nak stopkan sekejap jantung kamu. Kamu berdosa ya malam tadi ya, tidur dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah ya, aku nak bagi kamu rasa sekejap hidup dekat atas muka bumi ni tanpa ada oksigen. Ada tak Allah hukum kita macam tu? Tak ada. Walaupun kita berdosa, tapi Allah masih lagi bagi kita rahmat dia. Sebab itu Rahman adalah sayang Allah tanpa syarat, dan Ar-Rahim adalah lawan bagi Ar-Rahman tu tadi. Iaitu kalau Ar-Rahim pula dia lawan, bermaksud Ar-Rahim adalah sayang Allah tapi dengan syarat. Sebab itu Ar-Rahim itu hanya akan dikecapi oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Okey, saya nak tanyalah pada tuan-tuan, puan-puan sekalian yang hadir pada pagi ni. Bila sebut tentang nama orang beriman, ni. Bila dengar perkataan orang beriman, okey, first thing yang kita akan terlintas di kepala bila dengar pasal beriman, ini sesuatu yang baik ke tak baik? Baik. Semua akan kata beriman ini adalah perkara yang baik, betul? Betul Okey, percaya tak dalam Al-Quran Allah bagi tahu tak semua orang beriman itu baik? Percaya tak percaya? Percaya. Kita selama ni dengar, oh orang tu beriman mesti dia bagus, orang tu beriman mesti dia baik. Dalam Quran Allah bagi tahu tak semua orang beriman itu baik di mata Allah. Sebab apa? Sebab kalau nak jadi orang beriman yang betul-betul baik di mata Allah, dia kena upgrade satu lagi level. Dia tak cukup menjadi al-mu'minin, dia kena menjadi salihul mu'min. Salihul mu'min. Salihul mu'min. Sebut ramai-ramai. Salihul mu'min. Yang ni disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim. Biasa baca surah Al-Mulk tak? Biasa baca surah Al-Mulk kan? Surah sebelum surah Al-Mulk adanya surah At-Tahrim ni. Dalam surah At-Tahrim ada satu gelaran yang Allah bagi tahu orang ni memang betul-betul Allah sangat suka pada dia. Bayangkan Nabi, bila Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, tuan-puan sekalian, Nabi struggle ke Nabi rasa tenang je berdakwah ni? Struggle kan? Maksudnya banyak cabaran yang Nabi lalu. Lalu bila Allah nak bagi tahu wahai Muhammad, hang tak usah bimbang. Kamu tak usah bimbang wahai Muhammad, sebab kamu ni akan ada pembantu. Pembantu yang pertama kata Allah yang akan membantu Rasulullah bila Nabi susah dalam berdakwah, yang pertama adalah Allah sendiri. Allah sebagai maulah, sebagai bantuan, sebagai pembantu kepada Rasulullah. Yang kedua adalah malaikat Jibril. Kamu jangan bimbang wahai Rasulullah, sebab Jibril juga akan bantu kamu sewaktu kamu susah. Dan yang ketiga Allah sebut salihul mu'min. Kalaulah orang mukmin tu semua baik, kenapa tak disebutkan je perkataan, oh orang ketiga, entiti ketiga yang akan bantu kamu ni ya Rasulullah adalah al-mu'min. Kenapa tak sebut al-mu'min je? Kenapa Allah sebut salihul mu'min? Sebab salihul mu'min ni confirm baik. Tapi kalau mu'min je, ada kemungkinan dia ni masih lagi belum baik, kan? Sebab itulah tuan-puan sekalian, daripada mukmin ni dia ada potensi besar untuk menjadi na'udzubillah munafik. Betul tak? Dan munafik ini adalah pada pandangan Allah the worst man in the world. Munafik ni adalah satu kategori manusia yang sangat-sangat worst di mata Allah. Lebih teruk dari kafir. Lebih teruk daripada orang kafir. Why? Sebab apa? Berpura-pura. Yes, satu sebab dia berpura-pura. Yang kedua, tuan-puan sekalian, sebab apa dia orang ni jadi munafik ni paling teruk? Satu, Allah bagi tahu tempat orang munafik dekat dalam neraka nanti bukan neraka yang paling atas, tapi neraka yang paling bawah. Allah sebut dalam surah An-Nisa, orang munafik ni tempat dia dekat neraka asfali minan nar. Neraka yang paling rendah sekali. Maksudnya kalau pembakaran tu bermula daripada bawah, maksudnya orang munafik paling dekat dengan sumber pembakaran neraka tu. Paling dekat. Kalau tuan-puan sekalian tahu, macam pernah tengok tak steamer tu, pengukus tu yang kita duk masak kan?
Kalau contoh kita nak masak pau ke, kalau kita beli dumpling ke? Dumpling ke, ataupun ada satu lagi tu. Pau dengan dumpling, ada satu lagi masakan tu, ni macam dimsum. Ya Allah, tak keluar seumur perkataan tu. Kan dimsum kan kita bukan kita goreng tak kuali, kita steam dia. Kan kita letak air dekat bahagian bawah sekali tu, kita susun tingkat-tingkat kan. Jadi nak katanya yang paling merasai kepanasan adalah yang paling bawah, betul? Yang paling bawah tu. So Allah kata orang munafik tempat dia paling bawah sekali dekat neraka. Seram kita, kan? Satu sebab dia berpura-pura, satu memang Allah kata tempatnya paling rendah kat dalam neraka. Yang seterusnya sebab apa? Sebab orang-orang munafik ini mereka bukan kategori orang sesat, tapi mereka adalah kategori orang yang dimarahi. Boleh beza tak boleh beza? Kalau orang sesat, contoh ada orang tu contoh dia tinggal solat. Dia tinggal solat. Tapi at the same time dia tanya kat dia, kau tahu tak solat ni wajib? Dia cakap, aku tak tahu, tak ada orang pernah ajar aku pun solat ni wajib. Faham tak? So orang macam ni, dia buat benda salah, tapi dia sebenarnya tak tahu pun dia tengah buat benda salah. So untuk golongan macam ni, Allah sebut dalam Al-Quran, mereka adalah ad-dallin dalam surah Al-Fatihah. Mereka sesat. Mereka tengah buat benda salah, tapi tak tahu tengah buat benda salah. So dia orang diconsider oleh Allah tengah sesat, lost. Kan? Faham tak? Itu lost. Tapi ada satu lagi gelaran yang Allah dahulukan sebelum ad-dallin, namanya adalah al-maghdub. Al-maghdub. Apa maksud al-maghdub? Kalau kita terjemah hari ini, yang dia murkai. Tapi maghdub datang dari kalimah ghadaba. Ghadaba bermaksud marah. Pernah dengar tak hadis yang Nabi kata la taghdab, jangan marah? Bukan kata jangan murka kan? Nabi kata jangan marah. Jangan marah. Tahu tak Nabi ulang pesan jangan marah ni berapa kali? 3 kali. Sahabat Nabi jumpa Rasulullah, minta wasiat dekat Nabi, ya Rasulullah awsini, wasiatkan aku satu perkara. Sahabat tu tanya sekali lah, wasiatkan aku satu perkara. Nabi jawab la taghdab, jangan marah. So macam simple sangat bagi sahabat tu bila dengar jangan marah. Okey, dia tanya kali kedua, ausini, wasiatkan aku lagi satu perkara. Nabi ulang kali kedua, jangan marah. Dan begitu jugalah kali ketiga, sampai kali ketiga tu Nabi diulang benda yang sama. Maka sahabat tu fahamlah pesan jangan marah itu adalah satu pesan yang sangat-sangat penting. Okey, kembali pada topik al-maghdub tadi. Ghadab itu bermaksud marah. Kenapa Allah mendahulukan orang yang dimarahi dan mengkemudiankan orang yang disesatkan? Contoh kan, kalau kita nak susun ranking kan, ranking nombor, kalau kita sebut dulu, maksudnya orang tu ranking nombor 1. Contoh kalau kata-kata apa, kata alu-aluan tu kan, yang berbahagia, contoh apa? Tan Sri, sekian tak? Yang dihormati, siapa lagi? Yang bawah sikit, Datuk Seri, contoh kan. Maksudnya kita sebut yang paling highest ranking dulu. Jadi in terms of orang yang tak baik di mata Allah ni, the highest ranking Allah sebut dulu al-maghdub tu. So yang Allah kemudian tu adalah yang kurang rankingnya daripada yang pertama. Jadi sebab itu menjadi sesat masih boleh diselamatkan dengan kita ajarkan kepada dia, oh kau buat benda salah sebenarnya. Macam tadi kan, dia tak solat tapi tak tahu pun sebenarnya salat tu wajib. So dia boleh diselamatkan dengan cara macam mana? Oh aku nak kabur kamu ni kan, aku nak oyak kamu ni, solat ni wajib, mu kena buat solat ni. Contoh Kelantan pula tubik ni kan, kamu ni kena solat kan. Lepas tu oh solat ni wajib ke? Oh saya akan solat lepas ni. So orang sesat mudah sikit untuk diselamatkan kan. Tetapi orang yang dimarahi ni, sebab apa dia dimarah? Sebab dia buat sesuatu yang dia sudah tahu. Faham tak? Contoh, dia dah tahu dah Allah larang benda tu, jangan buat benda tu, tapi dia keep buat. Dia macam ni lah. Pernah tak ada pengalaman, contoh masa kita sekarang ni bulan apa? Jamadil Akhir, awal akhir kan? Jamadil Akhir kan? Oh, semua tahu bulan November saja. Jamadil Jamadil Awal. Betul? Jamadil Awal. Sekarang baru masuk Jamadil Awal, tuan-tuan sekalian. Baru je masuk. Okey, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, dan tak lama lagi kita akan masuk Rejab, Syaban, Ramadan.
Kan? Yang tu tahu Ustaz. Yang tu tahu. Rajab, Syaban, Ramadan tahu. Syawal pun tahu. Oh, Syawal yang paling tahu. Sebab raya bulan Syawal kan. Bila tanya raya bila? Bulan Syawal kan. Tak boleh cakap bulan bila, time bila. Raya bila? Bulan Syawal. Tu confirm berlaku raya. Satu Syawal. Okey. Saya nak kaitkan adalah pernah tak masa kita kecil dulu, kalau mak kita ni suka masak biskut raya ataupun buat biskut raya. Kan mak kita kan selalu pesan bila time lepas habis buka puasa tu, lepas habis tarawih tu, mak kita tengah duk ada kat dapur, tengah duk menguli tepung sebab nak buat biskut raya. Pernah tak ada ketika bila kita pergi ke dapur, kononnya asalnya nak bantu mak kita, kan? Tapi bila dah kita tengok tu puaskan masa tu mak kita tarik loyang keluar daripada oven masa tu geram tak nak pergi ambil? Geram tak? Masa tu fresh bake from oven. Masa tu kita nampak panas-panas lagi tuan-puan sekalian biskut masa tu. Kita berasa Allah sedapnya kalau boleh makan yang fresh-fresh ni. Tapi mak kita kata, jangan tunggu dulu panas tu. Mak kita besar dah, panas tu benda tu. Kalau nak pegang masuk mulut tu memang tak boleh nak kunyah. Sebab panas sangat, sebab betul-betul keluar daripada oven tu panas. Kan? Lalu mak kita pesan dah, lepas ni kalau dah keluar jangan pergi situ dulu. Tunggu dulu, biar sejuk dulu makan. Tapi kita ni walaupun sudah tahu mak kita kata jangan sentuh bila lepas keluar oven, kita pergi sentuh juga. So masa tu bila kita kena sesuatu, kita sakit dekat jari kita sebab pegang benda panas, ataupun kita masuk kat mulut kita, kita terkena lidah kita panas masa tu, mak kita akan kata ke, alah kesiannya. Ada yang macam tu? Dia akan buat apa masa tu? Kan mak dia cakap tadi, betul tak? Dia akan salahkan kita. Sebab apa? Sebab kita dah dipesan jangan pegang. Degil kan? Jadi nak bagi tahunya, walaupun dalam situasi sepatutnya kita mendapat simpati, tapi kenapa kita dapat marah? Sebab apa? Sebab kamu sudah diberitahu jangan untuk lakukan itu, tapi kamu still buat. Sebab itulah al-maghdub, kata Ibnu Kathir, contoh yang paling mudah adalah orang-orang Yahudi. Ini kita tengah pakai baju warna hijau hari ini kan? Kan? Sebagai tanda solidariti kita kepada saudara kita di Palestin atas penindasan orang-orang Yahudi Zionis kepada saudara kita di Palestin. Tahu tak tuan-puan sekalian, orang Yahudi ni Allah bagi tahu, mereka ni bila buat sesuatu bukan mereka tak tahu pun mereka tengah buat benda salah. Mereka sebenarnya sangat-sangat tahu mereka tengah buat benda salah. Tetapi mereka just ingin mencabar Allah, nak tunjukkan kepada Allah seolah-olah macam mereka ini berkuasa dan mereka ini betul, lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan sekalian, pada hari ini cuba tengok Presiden Israel pada hari ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu. Tengok apa, bila mana orang tekan suruh buat ceasefire, genjak senjata. Anda cuba tengok statement yang dikeluarkan, sangat menyakitkan hati. Bermula dengan apa tuan-puan sekalian? Dia kata apa? Kami bukan serang orang Gaza, kami serang Hamas. Sakit hati tak tuan-puan sekalian? Depan mata video tersebar tuan-puan sekalian, budak-budak mati, kanak-kanak mati, tiba-tiba dia kata kami tak serang orang Gaza. Faham tak faham? Sakit jiwa bila baca statement dia. Yang kedua, kan, bila minta ceasefire, dia bagi ancaman pula kepada negara-negara yang kononnya dia ada kepentingan dengan Israel. Kalau kamu nak kepentingan kamu terjaga, jangan kacau kami. Angkuh statement mereka. Bukan mereka tak nampak pun kanak-kanak mati depan mata, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hati mereka ni gelap, sampai mereka ini walaupun sudah tahu benda itu salah, tapi mereka berterusan melakukan perkara-perkara yang salah. Okey? Tuan-puan sekalian kena ingat tahu, ada satu peristiwa dalam Al-Quran yang mana Allah sebut tentang tentera Abraha. Pernah dengar cerita ni? Tentera Abraha bukan tak tahu pun misi diorang nak hancurkan Kaabah itu adalah satu misi yang salah dari sudut keagamaan. Bayangkan Kaabah dekat Mekah pada waktu itu adalah rumah suci. Rumah suci. Kalau ikut perundangan secara sejagat pada waktu itu, dilarang sama sekali untuk menghancurkan rumah suci sesuatu tempat. Tak boleh. Abraha tahu apa yang dia nak buat tu adalah benda yang salah. Tapi apa yang dia masih lagi buat, walaupun sudah tahu benda itu salah, dia minta bantuan Yaman. Dia pergi import gajah-gajah yang besar, yang kuat untuk nak bersama dengan pasukan dia. Dia pergi ramaikan tentera-tentera dia. Dia minta tentera-tentera dia untuk bersiap. Tapi Allah bagi lepas. Kau nak cari gajah? Cari. Kau nak cari apa lagi? Kau nak minta bantuan Yaman? Minta.
Tapi the moment dia orang dah nampak dah Kaabah depan mata, dia orang sudah merasakan pada waktu itu mereka seolah-olah macam menang dan berjaya untuk misi itu. Masa tu Allah hancurkan dia. Kita mungkin selalu tertanya-tanyakan, ya Allah, Allah tak nampak ke apa yang berlaku dekat Palestin sekarang ni? Kenapa tak sekat kemarahan Netanyahu dan juga tentera-tentera Israel? Tapi percayalah tuan-puan sekalian, level Allah nak datangkan damage kepada musuh dia, Allah tak bagi damage biasa-biasa tau. Allah akan bagi total damage pun. Total damage. Sebab itu Allah gunakan istilah untuk musuh-musuh dia ni, aku bukan hancurkan, tapi aku memperolokkan kamu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, kata Allah. Kamu ingat aku nak binasakan kamu terus? No. Sebelum kamu binasa, aku perolok-olokkan kamu dulu. Tahu tak, ibaratnya macam seekor anjing yang diikat dengan tali kepanjangan 2 meter. Dia tahu dah kalau aku lari jauh sejauh 2 meter tu, dia rasa kena rentak. So dia rasa macam 2 meter tu macam dia tak boleh nak pergi jauh. Tapi kalau tuan diikat pada anjing itu tali sepanjang 5 meter, selama ni dia ada pengalaman, 2 meter tak boleh pergi jauh. Tiba-tiba kali ni 2 meter dia boleh pergi. Sebab dah tukar tali. Tadi kan 2, sekarang sudah 5. So bila mana anjing tu bergerak 2 meter, dia rasa macam loose lagi. Tak tegang lagi tali ni. Dia pun bergerak pergi kepada 3 meter tuan-puan sekalian. Dia pun rasa tali ni masih lagi loose. Di saat dia sudah berganjat 3 meter dan dia rasa masih lagi tidak ada tersekat dengan tali tu tadi, maka dia akan bina kepercayaan, aku sudah bebas rupanya. Aku sudah bebas. Tanpa diketahui sebenarnya Tuan dia setkan tali tu 5 meter. So di saat masa 3 meter dia rasa bebas, dia pun pacu dia punya larian itu dengan sekuat-kuatnya. Tiba-tiba sampai 5 meter, macam mana keadaan dia tersentak pada waktu itu? Dia kena rentap dengan tali itu, macam mana sakit dia? Kalau kita gerak slow-slow sampai tahap ketegangan 5 meter tu tuan-puan sekalian, tak sakit kan? Tapi kalau tengah gerak laju tuan-puan sekalian, konon macam boleh lolos dan berjaya, tegang 5 meter, kena rentak. Sakit tak? Sakit kan? So begitulah ibaratnya Allah sedang membuat kepada musuh-musuh dia. Allah bagi lepas. Pasti akan ada tempoh yang Allah tetapkan. Bila tiba tempoh tu, damage yang lebih dahsyat akan berlaku kepada mereka. So just believe in Allah. Tapi jangan pula kita pada hari ni, saya percaya pada Tuhan tapi tak buat gapo dia. Gapo dia pula, tak buat apa-apa. Gapo dia. Kan? Tak buat apa-apa. Kena buat sesuatu lah. Hari ni sebagai contoh kan, kita tunjuk solidariti kan. So ini antara minimal things yang kita boleh buat pada hari ni. Okey, sebagai penutup pasal Ar-Rahman, tak masuk lagi ni Al-Insyirah ni. Ini baru mukadimah nak trigger supaya kita berfikir. Quran always respond kepada permasalahan semasa yang kita lalui pada hari ini. Okay, last point from my side untuk topik Ar-Rahman tu, kenapa kita kena bersyukur kita ada sesi perbincangan Quran pada pagi ni? Sebab Allah nak bagi tahu tanda Allah sayang kat kita. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan lagi kita ada masa dengan Al-Quran. Saya ulang statement saya. Tanda Allah masih sayang dekat kita adalah kita ni masih lagi ada masa untuk ada masa untuk nak mempelajari Al-Quran. Bayangkan lepas Allah sebut Ar-Rahman, kita ingat ke tanda Allah sayang tu sebab Allah bagi duit kat saya kot. Tanda Allah sayang kat saya tu sebab Allah bagi saya rumah besar kot. Tapi cuba tengok ayat kedua lepas Ar-Rahman. Allah kata bukan sebab kamu ada duit. Ya betul kamu ada duit itu sebab aku sayang juga. Tapi tanda aku paling sayang kat kamu adalah bila kamu dapat momen Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Lepas cerita pasal nama Allah Ar-Rahman, bukan cerita pasal duit, bukan cerita pasal rumah, bukan cerita pasal kerja, tapi Allah cerita pasal kamu dapat momen belajar Quran. Itulah tanda aku sayang kat kamu. Kadang-kadang kita ada ujian kan, kita hadapi ujian dalam kehidupan kita kan, kita always question, Allah ni sayang ke tak kepada aku ni? Pernah tak kita ada soalan macam tu? Allah sayang tak pada aku? Percayalah, sesi pada pagi ni adalah jawapan kepada persoalan tu tadi. Allah sayang ke tidak pada aku ni? Dapat momen belajar Quran pada pagi ni. Jawapan dia, Allah sayang. Macam Ustaz Bilio pula Allah sayang. Kan? Allah sayang kan Ustaz Bilio kan? Terima dia kan? Okey, baik. So tuan-puan sekalian, mudah-mudahan begitulah. Okey.
So pada pagi ni insya-Allah tuan-puan sekalian, dalam tempoh 1 jam lebih yang berbaki ni, izinkan saya berkongsi satu surah yang tak panjang pun, pendek je kalau ikutkan, sebab dia mengandungi beberapa baris saja dekat dalam Al-Quran. Kita nak bincang surah Asy-Syarah, ataupun setengah-setengah para ulama menamakan surah ini Al-Insyirah, Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah. Tuan-puan sekalian semua ada mushaf Quran tak? Ada tak? Setara sini ada mushaf Quran semua? Ada Okey, boleh buka surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah ini. Kenapa saya sebut atau? Sebab ada setengah-setengah Quran dia sebut surah itu Al-Insyirah. Ada setengah Quran kata surah Asy-Syarah. Kedua-duanya betul. Dia merujuk pada surah yang sama. Okey, tolong bantu sahabat-sahabat cari muka surat tu. 596. Okey, cari surah Asy-Syarah muka surat 596. Kalau guna phone ataupun guna apps, cari surah yang ke-94. Surah number 94, surah 94. Okey dah. Tanda tuan-puan sekalian jumpa surah yang betul, surah tu bermula dengan Alam Nashrah Laka Sadrak. Okey, jumpa Jumpa semua Okey, seperti biasa, macam saya dah pernah pesan pada last class kita sebelum ni. Before we begin, sebelum kita mula, jom sama-sama kita baca isti'adzah dulu. Jom sama-sama kita baca ta'awudz dulu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. All together sebut isti'adzah. A'udzubillah. Okey, jom kita tengok surah Asy-Syarah. Before I go to ayat number 1, sebelum saya pergi pada ayat nombor 1, saya nak bagi tahu dulu tuan-puan sekalian apa komentar para sahabat bila membaca surah ni. Saya mulakan dengan memberitahu apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan apa amalan beliau, apa amalan sahabat ini terhadap surah ini. FYI, for your information tuan-puan sekalian, Ibnu Mas'ud dia takkan baca surah Asy-Syarah melainkan sebelumnya dia akan baca surah Duha terlebih dahulu. Saya ulang, Ibnu Mas'ud dia takkan baca surah Asy-Syarah melainkan dia membaca surah Ad-Duha terlebih dahulu. Dan Ibnu Abbas, tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pula berpendapat Ibnu Mas'ud ni, dia bagi tahu komen tentang Ibnu Mas'ud. Tadi kan dia akan baca sekali kan dua surah ni kan, Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah, dia akan baca sekali. Ibnu Abbas pula bagi tahu Ibnu Mas'ud ni kalau dia baca dua surah ni, sampai aku tak dengar dia baca bismillah sebagai pemisah di antara kedua-dua surah ni. Dia macam bersambung. Kan. Biasa kan kalau kita kan hari ni nak pisahkan surah-surah tertentu, kita akan pisahkan dengan ada permulaan bismillah pada surah seterusnya. Macam kita dengar imam tarawih kita bacalah solat sunat witir yang rakaat terakhir tu, yang satu rakaat tu. Kan setengah-setengah imam kan dia akan baca 3 kul yang terakhir tu kan. Dia macam nak warm up untuk Ramadan kan. Mudah-mudahan boleh warm up untuk Ramadan tu. Kan last tu kan dia akan baca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas tu last sekali, Al-Falaq dan surah An-Nas. Perasan tak imam tu dia akan pisahkan dengan bismillah. Lepas walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat berkait rapat. Sangat. Saya bagi bukti yang paling obvious tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian go through dua-dua surah ini, kita akan nampak secara ayat saja memang ada bukti obvious surah ini macam berkait. Okey. Sekejap saya nak tengok ayat berapa surah Duha tu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Surah Duha tu ayat berapa? 6. Alam yajidka yatiman fa'awa, ayat ke-6. Betul? Ya. Perasan tak dalam ayat tu permulaan apa kita akan tengok dalam surah Duha, itulah kali pertama kita jumpa alam dekat dalam surah Duha. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Betul tak? Alam kat situ kan? Bila kita baca surah Duha tu ada alam dekat situ tuan-puan sekalian, perasan tak permulaan surah Asy-Syarah adalah alam juga. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka sampai habis. Lepas tu alam nashrah laka sadrak. Jadi ada alam dekat Duha, ada alam juga dekat Asy-Syarah sebagai permulaan surah lagi. Jadi para ulama kata ada kaitan di antara alam yang dekat dalam surah Ad-Duha tu dan alam dekat dalam surah Asy-Syarah. Ada kaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, perasan tak ayat 1 surah Asy-Syarah ini, alam nashrah laka.
Kalau ikutkan maksudnya adalah, tidakkah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Kan? Ada kamu dekat situ. Perasan tak? Ini kita tengah baca ayat apa ni? Ayat 1 kan? Dan dalam ayat 1 lagi Allah sudah memulakan kata ganti nama. Ingat lagi tak bahasa Melayu kita belajar dulu? Sebelum kita nak mulakan kata ganti nama, kita kena terlebih dahulu memperkenalkan siapa yang orang kita maksudkan tu. Contoh, karangan yang kita disuruh buat adalah ceritakan tentang kawan kamu. Contoh, kita kena buat karangan kawan saya. Kan? So ayat pertama, boleh tak kita terus bagi tahu dalam ayat pertama lagi karangan tu, oh dia suka makan nasi? Tak boleh kan? Dia suka makan nasi. Kalau penanda kertas masa tu tanda kerangan kita dengan ayat pertama, dia suka makan nasi, pada waktu itu mungkin penanda kertas akan tanya, siapa dia ni? Dia ni siapa? So kata ganti nama tak sesuai untuk duduk dekat ayat nombor wahid, nombor 1 tu, tak boleh. Kan? Kurang-kurang dia kena letak duduknya dekat ayat nombor 2. Itu paling awal nak memulakan kata ganti nama. So should be sebelum kita nak sebelum kita nak sebut kata ganti nama, ayat sebelumnya mesti memperkenalkan siapa kata ganti nama tu. Betul? So dalam ayat 1 surah Asy-Syarah, ada tak sebelum tu Allah kata huwa Rasulullah? Ada tak Allah sebut itu Rasulullah? Rasulullah alam nasyrah laka sadra. Ada Allah sebut tak Rasulullah kat situ? Tak ada. So ini menandakan mestilah ada ayat sebelumnya yang bercerita pasal siapa kamu dalam ayat tu. Faham? So kita tengok antara yang terdekat dalam surah Asy-Syarah ini sebelum surah Asy-Syarah adalah Ad-Duha. Yang mana dalam surah Ad-Duha ni tuan-puan sekalian, Allah ada cerita pasal kamu itu. Siapa kamu tu? So tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah para ulama dia sangat kuat berpendapat dua surah ni kalau boleh, bukan kata lepas ni bila kita baca dalam salat kena baca sekali, nak baca boleh, tetapi tuan-puan sekalian cuba datangkan satu perkaitan yang kuat di antara kedua-dua surah. Sebab tahu tak apa sejarah surah Duha tuan-puan sekalian? Apa sejarahnya? Diturunkan selepas Nabi Muhammad dia tengah sedih dan sangat-sangat sedih sebab apa? Meninggal isteri dia meninggal, uncle dia meninggal. Yes, uncle ingat tu surah Yusuf. Surah Yusuf. Tapi betul, surah Duha ni kita akan mendengar Nabi bersedih pada satu keadaan yang universal, semua manusia boleh rasa. Faham tak? Contoh hari ni kita ada sebab sedih yang berbeza-beza kan. Contoh kita mungkin bersedih sebab apa contoh? Palestin. Kita sedih sebab mungkin barangkali hari ni tak pakai baju warna hijau. Contoh. Baik Ustaz. Contoh gurau. nak bagi tak ada, janganlah kau. Kita nak bagi hype sikit je kan. Jangan risau. Tapi badminton kita masih on, jangan risau. Okey. Jadi kita mungkin bersedih dengan sebab banyak perkara. Mungkin barangkali kita pagi tadi bila kita pergi kedai nasi lemak, kita kata, bang, saya nak minta nasi lemak telur mata. Tiba-tiba dia bagi telur rebus. Kan? So kita mungkin down kat situ dah, sedih sebab tu. Kadang small matter pun, benda-benda kecil pun kita boleh bersedih, betul? Kan? Ataupun tuan-puan sekalian, apa lagi benda-benda kecil tapi kita mudah untuk bersedih. Contoh apa? Oning tudung. Dok kan? Dok tiup 10 kali dah. Kan? Tapi masih lagi dia jatuh. Kan? Itu pun antara faktor menyebabkan kita down satu hari. Tuan-puan sekalian. Okey. Dalam kepelbagaian sebab kita boleh bersedih itu tadi tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad cadarkan kepada kita, wahai umatku, walaupun kamu ada perbezaan sebab kenapa kamu akan bersedih, tapi aku nak kamu sebagai umatku merasai detik sedih di mana bila kita berjauhan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali kita mungkin ada sebab yang pelbagai, tapi Nabi nak menyatukan kita punya sebab sedih, iaitulah kalau aku nak bagi tahu kepada kamu hari ini wahai sekalian umatku, aku pernah bersedih sebab lama tak dapat wahyu. Aku nak kamu juga merasai perkara yang sama. Terpisahnya kamu dengan Al-Quran seketika, sehari, 2 hari, 3 hari, sepatutnya itulah detik yang paling menyedihkan dalam kehidupan kamu. Bukan disebabkan kamu hilang orang kamu sayang, itu pun sedih juga. Bukan disebabkan kamu kehilangan kerja, gaji,
Tapi detik yang paling sedih adalah bila kamu tak ada masa dengan Quran. Surah Duha nak bagi tahu pasal benda tu. Sebab surah Duha itu Allah turunkan betul-betul lepas Nabi diuji dengan kemarau wahyu. Tahu kemarau wahyu, maksud kemarau wahyu? Nabi lama tak dapat wahyu. Allah tahan seketika wahyu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut track record, setiap hari akan ada ayat-ayat baru akan turun dekat Rasulullah. Hari ni dapat, esok, lusa dapat, tak pernah berhenti. Tiap-tiap hari Nabi akan dapat wahyu. Tiba-tiba digambarkan tuan-puan sekalian, hari tu tak turun wahyu, without any notice. Kalau cuti sekalipun, bos akan umumkan kan, okey, kita keluarkan satu memo, okey, masa Diva Bali cuti sampai Isnin, bukan Selasa. Tak? Ada memo kan? So kita dah ready dah. Taklah jadi macam orang terkejut, kenapa tak ada orang dekat office contoh kan. Sebab dah bagi memo dah, memang tak ada kerja, tak kerja pada hari Isnin, cuti. Tak? Baju hijau pun dah bagi memo dah. Tak ada. Oh tu macamnya kan. So Tak ada memo Ustaz. oh tak ada memo. So faktornya kan, kan tu sebab dia tu. Sebab utama sebab tak pakai tu kan, sebab tak ada memo. Saya dilanda musibah 2-3 hari Allahu Akbar. minggu lepas rumah saya terbakar. Allah Akbar. Ya. So saya uruskan beberapa perkara, jadi dekat grup semua saya tak ambil tahu sangat. Masya-Allah. Oh, semua tahu tak? Jadi saya dalam urusan tu Semua lah. tahu ke tidak? Semua tak tahu. Saya tak bagi tahu orang, Rina seorang je tahu. Saya tak bagi tahu siapa-siapa. Bila tuan hari apa? Hari Ahad lepas, hari Ahad. Ahad cuti 2 minggu lepas. Sebelum Masya-Allah. Sebab itulah tuan-puan sekalian, nak bahan orang kena fikir balik. So saya beristighfar kepada Allah. Sebab saya cuma kita gurau nak merapatkan silaturahim. Cuma itulah kadang-kadang kita tak tahu gurau kita tu kena tempat ke tidak. So kita baru tahu sahabat kita diuji dengan kebakaran rumah. Kan? Minta maaf tuan kalau saya menyinggung perasaan tuan. Okey, kembali pada topik tadi. Jadi kita tadi cerita pasal apa tadi? Nabi kemarau wahyu. Kan, Nabi kemarau wahyu. So bayangkan bila Nabi lama tak dapat wahyu, Nabi bersedih. Kalau ikutkan tuan-puan sekalian, saya nak teaser sikit supaya kita dapat plot yang cantik untuk masuk surah Asy-Syarah ni. Okey, surah Ad-Duha ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tak bagi memo. Nabi terkejut, kenapa hari ni tak dapat wahyu ni? Biasa dapat. Nabi pun bila satu hari tu Nabi tunggu dan wahyu tak turun-turun, Nabi beranggapan mungkin hari ni Allah takdirkan tak ada kot. So Nabi boleh bertenang lagi pada waktu tu walaupun sudah galau masa tu. Masuk hari kedua, tiba-tiba masih lagi tak turun. Nabi sudah mula bermonolog pada waktu itu. Tahu tak monolog? Dia macam ada monolog dalaman masa tu, sedang overthink pada waktu itu tuan-puan sekalian. Nabi sudah mula merasakan Allah nak saying goodbye to me ke? Allah nak ucap bye-bye dekat aku ke? Dah hari kedua ni. Kan? Oh, ada benda yang aku tengah buat ni salah di mata Allah sampai Allah hukum aku macam ni. So Nabi dah start overthink. Hari kedua berlalu, masih lagi tak turun wahyu. Masuk hari ketiga, Nabi dah ada monolog baru dah. Kalau semalam Allah want to say goodbye to me, Allah nak ucap bye-bye kat aku ke? Hari ketiga dia dah start mula berfikir, barangkali Allah sudah mula membenci aku. Allah memang dah benci aku kot. Tapi Nabi cuma rasa-rasa saja. Rasa-rasa Allah dah mula benci aku. Masuk hari seterusnya, datang pula watak-watak yang memang tak ada peri kemanusiaan. Semua orang pelik, sahabat pun pelik, orang-orang tak beriman pun pelik masa tu. Pelik betul Rasulullah ni. Biasa sebelum ni tiap-tiap hari akan ada ayat baru Rasulullah akan baca. Kenapa dah 3 hari ni tak ada pula ayat baru Nabi baca? Nabi duduk diam je, tak menyampaikan ayat yang baru. Masuk hari keempat, datang pula Ummu Jamil. Tahu tak siapa Ummu Jamil? Who is Ummu Jamil? Ummu Jamil itu yang Allah sebut dalam, tak sebut nama dia, cuma gelarannya dalam Al-Quran, wa mra'atuhu tu hammalatul hatab, surah Al-Masad. Surah Al-Masad tu cerita pasal siapa? Siapa tahu? Yes, Abu Lahab. Tapi dalam surah Al-Masad juga, bukan sekadar Allah cerita pasal Abu Lahab je, tapi Allah juga bercerita pasal isteri Abu Lahab. So Ummu Jamil itu adalah isteri kepada Abu Lahab. Isteri kepada Abu Lahab. Dan Ummu Jamil itu bukan nama dia ya. Ummu Jamil itu adalah gelaran kepada dia. Kenapa? Nama anak dia. Anak Jamil.
Bukan sebab Abu Lahab tak ada anak, tuan sekalian, untuk maklumat. Oh, okey. Sebab memang Allah hukum dia, sebab bila anak lelaki Nabi mati, meninggal dunia kan, Nabi Muhammad kan, dia sempat ada anak lelaki, tapi anak lelaki baginda semua tak hidup panjang, semua tak hidup lama. Sebab apa? Ya? Macam mana? Tak, sebab apa anak lelaki Nabi semua tak hidup lama? Bukan anak lelaki Abu Lahab ni. Ni anak lelaki Nabi. Saya nak bagi tahu kenapa, sebab Allah tak bagi zuriat dekat Abu Lahab. Ni sebab dia. Masa anak lelaki Nabi meninggal dunia, semua tak panjang umur. Sebelum tu nak bagi tahu kenapa, sebelum tu cerita pasal tu. Kenapa Allah tak bagi anak lelaki Nabi panjang umur? Ya? Sebab Tapi anak lelaki dia, anak perempuan dia semua hidup lama. sebab tak nak orang ikut anak lelaki dia. Macam ingat dia macam Nabi. Yes, the idea is right. Maksudnya kalau ikut track record Nabi-Nabi sebelum ni, kalau bapa dia Nabi, anak dia insya-Allah Nabi. Okey, walaupun tak semua tapi kebanyakannya begitu. Contoh, Nabi Daud, anak dia siapa? Nabi Sulaiman. Betul tak? Nabi tak? Nabi kan? Okey, Nabi Ibrahim, anak dia siapa? Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Betul tak? Dua orang Nabi daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Kan? Jadi nak katanya, tuan-puan sekalian, ikut record kalau ayah Nabi, anak Nabi. Jadi bila Allah nak jadikan Nabi Muhammad tu khatimul anbiya, penutup kenabian, maka Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan anak lelaki Nabi tu semua hidup tak lama. Ada Nabi dapat rasa ada lelaki, cuma tak hidup lama, tuan-puan sekalian. Sebab takut kes macam Puan Misha sebut tadi lah. Sebab takut orang taksub dengan anak dia. Lepas Rasulullah wafat, takut orang taksub ikut anak dia yang lelaki ni. Seolah-olah menganggap anak lelaki Nabi tu macam Nabi seterusnya. Walaupun telah diumumkan Nabi tu khatimul anbiya, tapi kebimbangan, ketaksuban itu akan berlaku. Okey? Logik atau puaskan? Tengok, perasan tak hari ni? Hari ni walaupun Allah sudah mewafatkan, mentakdirkan anak lelaki Nabi hidup tak panjang, hari ni cuba tengok akhir zaman ni, bila dengar je, oh dia ni cucu cicit Nabi, tengok macam mana orang taksub dengan dia. Betul. Tak perlu tengok pun ilmu apa yang dia ada, sebab dengar dia keturunan Nabi, oh sanjung terus. Sebab itu tuan-puan sekalian, hati-hati. Sebab itulah Allah dah bagi hilama dah, aku matikan anak lelaki Nabi ni awal sebab ni lah nak elakkan benda ni. Dan di akhir zaman tengok macam mana ketaksuban manusia kepada keturunan Nabi. Kan? It's okay nak menghormati salah silah Nabi, cuma jangan sampai tahap ta'assub. Anak-anak Nabi sebelum ni pun, sebelum Nabi Muhammad, anak Nabi Nuh pun tak beriman kepada Allah, sampai ditenggelamkan dekat dalam banjir yang besar tu kan. Walaupun Nabi Nuh dah nampak dia nak tenggelam dah, irkam ma'ana, naik bersama aku wahai anakku. Kan Nabi Nuh kan bina bahtera kan. Masa bahtera tu tengah belayar, Nabi Nuh nampak dengan kepala dia sendiri, dengan mata kepala dia sendiri, anak dia nak tenggelam dah masa tu. Dia bagi tahu, siap bagi tahu irkam ma'ana, tapi anak dia nak naik tak? Walaupun dalam keadaan genting macam tu, anak dia still tak nak naik. Isteri dia pun isteri Nabi Lut pun tak beriman kepada Allah. Isteri Nabi apa lagi? Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh tak beriman kepada Allah. Jadi sebab itulah ketaksuban tu berpada. Kalau boleh jangan taksub langsung kan. Bukan berpada tu macam boleh pula. Kalau boleh elakkan taksub. Sebab takut kita jadi buta dengan kebenaran. Semata-mata lihat dia tu siapa dan dia macam seseorang, maka kita mensucikan dia daripada sebarang kelemahan dan juga kesalahan. Okey? So kembali tadi, cerita dia melirik ke situ pula. Ceritanya tadi tu yang pasal anak lelaki tu. Tahu tak bila Nabi bersedih bila anak lelaki dia mati tu, anak lelaki dia meninggal dunia tu, tahu tak Abu Lahab buat apa? Patutnya Abu Lahab yang merupakan pakcik kepada Rasulullah dan anak lelaki Nabi yang meninggal tu adalah cucu saudara dia. Patut bila dengar cucu saudara meninggal, patut kena rasa apa? Sedih. Patutnya visitlah anak buah kamu tu, ucap simpati ke, ucap takziah ke. Tapi Abu Lahab dengar anak lelaki Nabi meninggal dunia, dia keluar daripada rumah dia, dia pergi berarak dekat sekeliling Mekah, melaungkan dengan satu sebutan, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Dia happy, girang gembira dengan melaungkan telah terputus nasab dan kemuliaan buat Muhammad. Batara Muhammad, Batara Muhammad. Perkataan yang Abu Lahab sebut tu Allah letakkan pada ayat terakhir surah Al-Kautsar.
Oh, kau kata Nabi Muhammad terputus daripada kemuliaannya. Sekarang aku terbalikkan perkataan tu kepada kamu. Allah pantulkan kata-kata buruk Abu Lahab tu kepada Abu Lahab balik. Sebab itulah ayat terakhir surah Al-Kautsar, wa inna syani'aka huwal abtar. Nampak tak? Batara Muhammad sebutan Abu Lahab. Allah kembalikan batara itu kepada Abu Lahab dengan inna syani'aka huwal abtar. Abtar, batara sama tak sama? So word tu Allah ambil betul-betul sebiji daripada Abu Lahab. Oh, kamu bukan Muhammad yang terputus daripada nasab dan kemuliaan. Kamu yang akan terputus daripada nasab dan kemuliaan. Sebab itu Abu Lahab tak ada anak. Sebab Allah memantulkan kata buruk dia tu kepada dia balik. Sebab tu hari ni fikir 10 kali nak cakap buruk kat orang. Sebab ada kes, study kes dalam Quran. Cakap buruk, orang tu macam ada cermin, pantul balik kat kita. Pantul balik dekat dia. So cakap buruk kat orang, akan ada possibility benda tu berpatah balik kepada kita. Okay, so elakkan perangai ni. Ummu Jamil, nak tahu tak kenapa Ummu Jamil panggilan dia? Sebab isteri Abu Lahab ni memang Jamil, cantik. Kalau ditanya siapakah perempuan paling cantik pada zaman tu, maka isteri Abu Lahab lah pemenang dia. Maksudnya kecantikan pun tidak memberi jaminan pun tuan-tuan sekalian untuk kekal beriman. Allah boleh jadikan kecantikan itu asbab kepada kemurkaan dia kepada seseorang. Kan? So use it well. Our beauty, our kehandsoman pada hari ini, use it well. Bukan gunakan untuk makin kufur kepada Allah. Ummu Jamil, dia ini sangat cantik tapi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang dia buat, sebab Allah gelar Ummu Jamil dengan satu sebutan Hammalatul Hatab, pembawa kayu api. Bila kita baca Hammalatul Hatab, pembawa kayu api, lah, muka cantik-cantik kerja bawa kayu api ke? Bukan itu maksud dia. Jangan jadi literal sangat bila baca ayat tu. Allah, kerja isteri Abu Lahab, pemimpin dekat Mekah, kerja bawa kayu api. Bukan. Pembawa kayu api kat situ tu macam simpulan bahasa. Kita duk dengar pembawa kayu api tu, kita pun tak faham dia bawa kayu api sungguh-sungguh atau bahu dia, tidak. Dia macam kalau dalam bahasa Melayu ni batu api. Pernah dengar tak istilah batu api? Kan? Tidaklah kata batu tu berapi kan, kita tak faham gitu kan. Tapi batu api tu maksud dia apa? Penyebab. Dia suka mengapi-apikan orang kan. So Ummu Jamil, kesukaan dia, kegemaran dia dekat Mekah ni adalah dia suka pergi jumpa orang dan dia seolah-olah macam membawa kayu api. Dia nampak ada je api permusuhan sikit, dia suluh kayu tu. Api permusuhan tu pada awalnya tak marak mana pun, tapi sebab Ummu Jamil datang, dia bagi api-api sikit, maka marak permusuhan pada waktu itu. Api kebencian pada awalnya kecil, tapi sebab Ummu Jamil datang, dia boleh menyebabkan kebencian tu worse lagi. So Nabi Muhammad tengah dalam keadaan kesedihan. Ada sedikitlah Nabi tengah sesedih sekarang ni. Ummu Jamil datang, buat sakit hati Nabi lagi. Apa disebut masa Nabi tengah sedih, tak dapat wahyu tu? Dia datang kat Rasulullah, dia cakap macam ni lah, wahai Muhammad, tak ada ayat baru ke nak baca hari ni? Yes, my point sebiji dengan apa yang saya sebut tadi. Sikap Ummu Jamil di samping mengapi-apikan orang, dia suka perli orang. Ataupun dalam bahasa lain adalah dia suka apa? Sarkastik. You know sarkastik? Sarkastik. Okay, sarkastik itu adalah, dah tahu dah perangai siapa kan? Hammalatul Hatab itu adalah perangai Ummu Jamil. Sarkastik itu adalah perangai Ummu Jamil. Okay, so dia suka sarkastik, dia suka perli orang, tuan-tuan sekalian. Dia sebelum ni Nabi Muhammad baca ayat Quran dekat dia bukan dengar pun. Dia bukan masuk ke kepala dia pun, bukan dia beriman pun. Kan tiba-tiba Nabi tak baca ayat baru dekat dia, dia kata, lah, tak ada ayat baru ke nak baca hari ni wahai Muhammad? Sakit hati tak? Bikin panas kan? Bikin panas je tuan sekalian pada waktu itu. So Nabi Muhammad dalam keadaan dah sudah ada sedih tu, bila dengar dialog macam ni bertambah sedih tak? Dah lah Nabi tercari-cari jawapan, kenapa wahyu tak turun? Tiba-tiba Ummu Jamil pula tambah lagi dia punya kemarakan, kesedihan itu dengan mengatakan tak ada ayat baru ke nak baca hari ni? Sakit hati tu kan? Sakit hati, itulah dia Ummu Jamil. Ummu Jamil. Okey, kembali. So bila inilah gambaran surah Ad-Duha, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun jawablah monolog ataupun overthink Nabi itu dalam ayat ketiga surah itu.
dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul ayat 3? Betul kan? Betul. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tak pernah ucap selamat tinggal kepada kamu. Kan bila aku ucap selamat tinggal, sebab Nabi kan fikir Allah dah ucap bye-bye kat dia. Wadda'aka tu pernah dengar tak haji wida' ataupun tawaf wada' kan? Tawaf selamat tinggal kan? Wada' tu maksudnya selamat tinggal. Ma wadda'aka bermaksud aku tak pernah ucap bye-bye kat kamu wahai Muhammad. Never ever aku ucap selamat tinggal kat kamu. Aku tak pernah ucap selamat tinggal. Pertama. Yang kedua, wa ma qala, dan aku tak pernah pun nyatakan kebencian kat kamu. So aku tak pernah tinggal, aku tak pernah benci kamu. Kan? So bila Allah bagi tahu macam tu, Nabi seolah-olah mendapat satu nafas baru balik. Okey? Dapat nafas baru. Nabi tadi bila wahyu tak ada, Nabi rasa macam macam apa? Bukan sesak nafas. Dia macam sesak dada, dia rasa macam-macam masalah menimpa kehidupan dia, sedih, extremely grief. Itu. Berada dekat dalam Serba tak kena. Anxiety. maybe yes, panic, anxiety. Sebab tu kalau ada orang jemput saya untuk mental health punya talk, saya akan bawa surah ni. Sebab ada overthinking, ada anxiety, semua ada dalam surah tu. Okay? Sebab tu saya akan bawa surah ni. So betul kata sahabat kita kat depan ni, dia kata anxiety. Nabi ada fikir macam tu. Nabi ada perasaan itu. So bila Allah kata aku tak pernah ucap selamat tinggal kat kamu dan aku tak pernah benci kamu, Nabi seolah-olah mendapat kembali kehidupan dia. Kan? Sebelum Nabi hidup tanpa arah seketika, Nabi dapat kehidupan balik. Sebab Nabi ni dia nampak Quran seolah-olah macam, bukanlah kata betul-betul seolah-olah macam oksigen dalam kehidupan dia. The moment oksigen itu ditarik, dia akan seolah-olah tak boleh, dia cemas. Dia rasa tak boleh hidup dan tak boleh further kehidupan kalau tak ada wahyu. Anda tahu tak Nabi dapat wahyu macam mana keadaan dia? Saya pernah cerita pada masa last class. Kan, dah pernah cerita kan? Tak. Kan Nabi kan dapat wahyu, bukannya bestnya wahyu Allah dah turun, kan? Oh, iyalah dah cerita. Kan? Nabi tak rasa macam bestnya wahyu turun. Tapi Nabi merasai menggeletar satu badan, berkeringat dekat dahi, tubuh badan Nabi seolah-olah macam dihimpap sesuatu. Nabi rasa burden tau. Dapat satu ayat, logik lah. Kan Allah sebut dalam ayat terakhir surah Al-Hasyr, kalaulah aku turunkan satu ayat Quran tu dekat gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, kalau ayat tu turun kat gunung, dia akan pecah sebab takut kepada Allah. Kan, bayangkan gunung pecah sebab nak tampung satu wahyu Allah. Sekarang amanah itu dipikul oleh Nabi Muhammad yang merupakan seorang manusia yang pada fizikalnya, tuan-puan sekalian, gunung dengan badan tubuh manusia, siapa lagi kuat fizikal dia? Gunung kan? Tapi gunung pecah sebab nak tampung amanah Quran. Gunung boleh pecah. Jadi berat sebenarnya Nabi tu. Pelik lah, sebab tak pelik lah bila ada ulama ulum Quran kata Nabi ni dia rasa macam ada beban tengah duk menghempap badan dia masa ayat Quran tu turun. Jadi bukan pengalaman yang best lah bila satu wahyu turun kepada Rasulullah ni. Patutnya bila Allah tahan seketika wahyu tu, Nabi boleh consider cuti lah ni. Betul tak? Should be Nabi kena happy sebab selama ni Nabi duk menampung detik itu. Nabi menanggung detik itu, rasa payah, rasa berkeringat, rasa cemas, Nabi menanggung detik itu. Bila Allah tak turunkan wahyu, should be Nabi happy sebenarnya. Patutnya. Dia macam kita lah, jumpa lecturer time zaman you tu, asal lecturer tu je assignment, asal assignment je lecturer tu, kan? So tiba-tiba ada satu kelas dia tu, dia tak bagi assignment. Kita masa tu akan berani tak buka mulut tanya, assignment tak ada ke? Berani tak cakap macam tu? Kalau kita cakap macam tu, sah-sah kena pulau dengan kawan satu kelas. Betul tak? Allah, ingat gila budak ni tanya assignment. Tak, itu antara persoalan yang kita akan kena lah masa tu kan. Jadi tuan-puan sekalian, bila lecturer tak bagi assignment, sepatutnya kita happy ke tak happy? Happy. Patutnya happy lah kan. Sebab selama ni kita rasa asal lecturer tu punya assignment bukan sikit-sikit, kan? Banyak pula tu. Rasa burden, kan? Tiap-tiap hari, tiap sekali kelas dia mesti ada assignment. Dan due date pula satu hari pula tu dia bagi masa, kan? Hari ni bagi, esok hantar. Hari ni bagi, esok hantar. Tiba-tiba tak bagi assignment, should be happy, kan?
Tapi Rasulullah tak rasa begitu. Nabi tercari-cari mana wahyu. Maksudnya apa? Walaupun Nabi rasai detik itu, Nabi tanggung detik itu, tapi Nabi rasa bahagia dengan Quran yang Nabi terima. Sebab ayat-ayat itu seolah-olah menyembuh kedukaan yang ada kat jiwa Nabi. Kan Nabi seolah-olah mendapat satu penyembuhan dari rawatan dan penyembuhan daripada ayat Quran yang turun. Sewajarnya bila kita baca Quran, kita juga menganggap kita sedang berada kat dalam satu sesi terapi dengan Allah. Patutnya kita baca Quran tu, itu sesi terapi dengan Tuhan sebenarnya. Tapi did we feel that way? Adakah kita rasa seperti itu? Kan hari ni banyak orang baca Quran nak cepat habis. Tapi orang yang undergo terapi, dia nak biar rasa banyak masalah-masalah dia tu dapat selesai. Dan dia tak perlu nak kena cepat habis pun. Dia just mengamati every single huruf dan words dalam Al-Quran itu, supaya setiap kesembuhan itu dapat dapat diberikan dan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Okay, so itu background surah Duha. Kan, di saat Nabi tengah bersedih, wahyu tak ada, maka Allah pun bagi tahulah, macam mana kamu boleh fikir yang aku akan tinggalkan kamu? Macam mana kamu boleh fikir yang aku ni benci kat kamu? Waktu kamu yatim dulu, siapa jaga? Allah bawa masa silam Nabi balik. Rasa tak? Surah Ad-Duha tu Allah bawa masa silam Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Waktu kamu yatim dulu, siapa yang jaga? Wa wajadaka dhallan fahada. Waktu kamu dalam keadaan tengah tercari-cari kebenaran, siapa yang bagi petunjuk kat kamu? Yang melantik kamu sebagai rasul? Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Waktu kamu tak berharta mana, siapa yang mencukupkan rezeki kamu sampai kamu jadi kaya? Tafsiran sebut mengahwinkan kamu dengan Khadijah binti Khuwailid. Bukankah itu semua sejarah masa silam Nabi? So Allah nak ajar kita, di saat kita pada hari ini tersekat satu nikmat masa sekarang, Allah ajar kita jangan kita bersedih. Kan? Kadang-kadang kita hari ini kan kita tengah undergo kehidupan, stop. Ada masalah depan mata. Sekarang, present, pada waktu sekarang. Tapi Allah ajar cara untuk bertenang dengan situasi ini adalah jangan kalut dengan masa sekarang, pandang masa lalu kamu, kenanglah nikmat masa lalu yang banyak telah Allah berikan kepada kamu. Dekat situ kita akan jumpa balik ketenangan dan kebahagiaan. Barangkali Allah sekat masa sekarang punya nikmat bukan sebab Allah tak nak bagi, tapi mungkin ada prasyarat yang belum dipenuhi. Apa maksud saya? Sebab dalam surah Ibrahim Allah sebut dah cara untuk kita keep continue mendapat nikmat daripada Allah. Learn to be grateful first. Belajar untuk ucap terima kasih pada Allah dulu. La in syakartum la azidannakum. Allah janji dah dalam Quran, dan Allah sebut dalam sebutan yang pasti, kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan tambahkan sesuatu kepada kamu. Itu janji Tuhan. Takkan kita nak kata Allah tipu dengan janji dia? La, dekat situ tu adalah satu kepastian, satu bentuk janji yang pasti. Jadi Allah kata dah, kau syukur kat aku akan tambah sesuatu kat kamu. Jadi mungkin barangkali Allah tahan sekejap masa sekarang punya nikmat tu sebab apa? Sebab mungkin ada nikmat masa silam yang belum lagi kita syukuri. Seolah-olah Allah tekan button pause untuk kita. Sebab tu penutup surah Ad-Duha tu cerita pasal apa? Kalau kamu dapat nikmat, jangan lupa ucap syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Perasan tak surah Duha tu apa tema dia? Dapat nikmat, syukurlah. Kan? Jangan biarkan dia berkumpul-kumpul banyak benda yang kamu tak ucap terima kasih. Last-last bila tersekat, kamu duduk bersedih. Sedangkan kamu tak tunaikan lagi prasyarat untuk ditambahkan sesuatu. Syukur tu kamu tak buat lagi. Kan? Takkan nak kumpul banyak, nak masuk bank tak syukur tu banyak. Biar kita banyak bersyukur kepada Allah. Jangan termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kecewa dengan mengatakan qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur, sangat sedikit orang yang bersyukur. Sebab apa? Kenapa sikit orang syukur pada hari ini? Sebab manusia kalau nak bersyukur kepada Allah, dia always nakkan reason untuk bersyukur. Ini masalah kita pada hari ini. Nak bersyukur je kita nak reason, kita nak sebab. Kenapa nak? Oh, saya nak kena tunggu dapat gaji dulu. Oh, senang, alhamdulillah saya. Kan? Nak kena tunggu dapat sesuatu yang saya nak dulu. Then I will say thank you to Allah. Betul tak? Kita always nakkan reason untuk nak ucap thank you to Allah. Tapi tahu tak kita,
dalam satu hari kita ni ada 17 kali Allah latih kita untuk ucap thank you to Allah without any reason. Anda perasan ke tak perasan tu? 17 kali sehari kita masuk training ni. Dan 17 kali tu jugalah kita belajar untuk say thank you without any reason. Di mana? Salat. Dan di mana? Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ayat kedua Fatihah pun dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ayat kedua tu totally tentang grateful to Allah. Thank you to Allah. Tapi ada tak ayat sebelum ayat 2 tu cerita pasal why we should say thank you? Ada tak reason dalam ayat sebelumnya? Aku dah bagi kau nikmat tu, aku dah bagi ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak macam tu? Tak ada. So 17 times in one day kita masuk training, masuk latihan untuk ucap terima kasih pada Tuhan tanpa sebab. Tapi kita menjadi seseorang walaupun dah masuk training tu setiap hari 17 kali, tapi kita selalu menjadi orang yang nak cari juga sebab kenapa nak ucap terima kasih pada Allah. Pelik kan kita ya? Tak pelik? Peliklah kita sebenarnya. Kan sepatutnya kita lah orang yang paling mudah nak bersyukur, tapi kita lah yang selalu disebutkan, yang dikecewakan oleh Allah. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur. Boleh? Kan? Okey, baik. Barulah masuk surah Asy-Syarah. Kan? Sebab tuan-puan sekalian takkan enjoy surah Asy-Syarah, bukan enjoy tu maksudnya bergembira, tidak. Tuan-puan sekalian takkan dapat feel surah Asy-Syarah kalau tak tahu background surah Ad-Duha. Okay? So bila kita dah dapat sedikit brief idea of surah Ad-Duha, dan kita akan faham surah Asy-Syarah. Okay. Jom tengok ayat 1 surah Asy-Syarah. Allah sebut apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, tidakkah kami telah melapangkan bagimu dada? Okey. So, kan saya kata tadi Ibnu Mas'ud berpendapat dua surah ini macam berkait betul kan? So bukankah dalam surah Ad-Duha tadi kita belajar, oh Nabi struggle untuk apa? Ingat lagi struggle apa Nabi lalui tadi? Wahyu lama tak turun. Dan bila wahyu tak ada, petunjuk tak ada yang baru yang Nabi nak kena sampaikan kepada masyarakat, so Nabi akan melalui struggle tak dalam dakwah dia? Sebab wahyu petunjuk baru tak ada. Masyarakat sekeliling Nabi tu jahiliah makin baru, jahiliah makin berkembang juga at the same time tu, tapi wahyu baru tak ada. So Nabi akan jadi lebih struggle tak pada waktu itu tanpa suluhan wahyu? Nabi akan lebih struggle. Sebab tu Ummu Jamil freely, bebas buat sarkastik kan Nabi tadi tu, sebab tak ada ayat baru kan. Jadi tuan-puan sekalian, bila Nabi tengah struggle berperang dengan dalaman dia, wahyu lama tak turun, at the same time dakwah makin mencabar, Nabi rasa beban dekat bahu dia. Yarhamkillah. Okay? Kan Nabi rasa beban dekat bahu dia. Dakwah ni bukan kerja mudah, bukan kerja ringan, kerja berat kan. Bayangkan siapa ni, Sayyidina Umar ke yang sebut, berdakwah ni ibarat macam kita berjalan atas satu jalan yang ada banyak duri. Kita always kena berhati-hati pada apa yang kita nak kena sebut, apa yang kita nak kena buat. Macam kita nak memijak jalan yang ada banyak duri, berhati tak kita tuan-puan sekalian nak berjalan kat jalan macam tu? Kita akan betul-betul pastikan ke tidak, oh ini okey, baru kita bijak. So kita akan jadi sangat cermat dan berhati-hati. Begitulah dunia dakwah tuan-puan sekalian, kena cermat, kena berhati-hati. Sebab the moment kita tak cermat dan berhati-hati, akan adalah benda salah yang disampaikan, dan akan adalah benda-benda yang mungkin barangkali tak mengesankan kita punya mad'u kita, tak mengesankan orang yang kita nak dakwahkan, sebab tak berhati-hati tu tadi. Okay? So Nabi ada rasa burden tu, beban tu. Lalu dengan kaitan surah Ad-Duha, kau nak bimbang apa ya Rasulullah? Aku kan tak pernah tinggalkan kamu. Nampak tak surah Ad-Duha bagi tahu? Mesej dia adalah, aku tak pernah tinggalkan kamu, aku tak pernah benci kamu. So sekarang kamu tengah rasa beban dalam dakwah. So aku nak tanya balik kat kamu, adakah kamu consider aku tinggalkan kamu sekarang? Adakah kamu consider yang aku tengah benci kat kamu sekarang, sebab tu kamu rasa beban? No. Dalam keadaan macam tu, kau rasa terbeban, aku ada dan aku tak benci.
Dan tanda aku ada adalah aku dah lapangkan bagimu dadamu. Tuan sekalian, bila dengar ayat ni kita rasa macam lah, patutnya Nabi tengah rasa lemah, Allah bagilah strength kat Nabi, kekuatan fizikal ke, kan? Nabi ada lagi banyak mukjizat ke, kan? Macam Nabi Musa ada tongkat pang pukul lautan terbelah dua, kan? Pukul dekat batu keluar 12 pancuran air. Bagilah mukjizat macam Nabi Isa ke, boleh bawa turun makanan daripada langit, kan? Doa ke Allah, ya Allah Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah satu hidangan daripada langit, pak turun makanan. Mukjizat macam Nabi Isa. Mudah sikit aku nak tarik perhatian orang yang aku nak dakwakan ni. Tengok keajaiban, siapa tak suka? Kan? Tengok keajaiban macam tu, ada makanan turun. Apa lagi mukjizat yang tuan sekalian tahu? Apa lagi mukjizat yang tuan sekalian tahu? Yang teruja. Tongkat tadi dah sebut dah. Tongkat Nabi Musa. Bulan terbelah. Patutnya repeat lah sekali lagi peristiwa bulan terbelah tu. Kan orang start kagum dengan peristiwa-peristiwa macam tu. Patutnya itu yang Allah bagi. Tapi dalam banyak-banyak kekuatan yang Allah bagi dekat Nabi, bukan strength pada fizikal, bukan strength pada mukjizat, tapi Allah kata aku lapangkan bagimu dadamu. Your heart akan lapang, jiwa kamu akan besar dan jiwa kamu akan lapang. Tuan sekalian tahu tak kisah paling banyak dalam Al-Quran kisah apa? Siapa sebut tadi? Kisah paling banyak Al-Quran kisah? Yes, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang mendominasi dalam kitab Muhammad itu. Kitab Al-Quran, kisah paling banyak kisah Nabi Musa. Patutnya kitab Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad lah kena paling banyak kan? Tapi kitab Nabi Muhammad, kisah Nabi Musa paling banyak. Kenapa? Kenapa pula? Kan? Kenapa ya? Kenapa kisah Nabi Musa perlu mendominasi dalam kitab Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran? Dia pasal terdahulu, kisah-kisah yang sebelum. Kalau macam tu, kisah Nabi Adam pun kena banyak juga. Kisah Nabi Nuh pun kena banyak juga lah, sebab semua kisah terdahulu tu pengajaran. Tapi kenapa dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Musa tu paling banyak untuk Nabi nak kena baca cerita dalam Quran? Ya? Sebab Musa dia lawan Fir'aun. So kaitan dengan Nabi? Fir'aun pun ada, Nabi Muhammad pun lawan dengan Fir'aun juga. Orang-orang macam Fir'aun. Orang macam Fir'aun. Fir'aun tu kejam lagi. Kejam lagi. Macam mana? Sebab banyak kisah antara Nabi Musa dengan kedegilan Bani Israel. Kedegilan Bani Israel. So kaitan dengan Nabi? Kesabaran nak mendidik umat dia sendiri. Betul tak? Sebab Bani Israel ni kaum paling degil kat dunia ni. Dan bukan sekadar degil, tapi dia licik lagi. Degil dan licik. Pada dengar tak kelicikan Bani Israel punya level macam mana? Yang cerita pasal Ashabus Sabt, golongan-golongan hari Sabtu. Pernah dengar cerita ni? Tak pernah dengar? Ya? Yang jadi monyet tu, betul? Kan? Iaitu dalam Quran Allah sebut cerita ni, Ashabus Sabt iaitu golongan hari Sabtu. Allah perintahkan kepada Bani Israel, iaitu kamu pada hari Sabtu kamu jangan pergi tangkap ikan. Itu je perintah Allah, simple. Hari lain daripada Ahad sampai Jumaat, mu nak tangkap ikan silakan. Nak tangkap berapa banyak pun tak apa. Buatlah apa yang kamu nak buat daripada Ahad sampai Jumaat. Sabtu je aku kata jangan tangkap ikan. Dia macam ni lah. Syariat dulu dia orang membesarkan hari Sabtu. Syariat Nabi Muhammad membesarkan hari Jumaat. Kan? So dulu hari Sabtu. So hari Sabtu tu macam holy punya day lah. Satu hari yang suci. So jangan dicemari dengan benda-benda yang tak penting. So salah satunya adalah jangan tangkap ikan hari Sabtu. Tahu apa dia buat tuan sekalian? Memang hari Sabtu tu memang tak ada orang pun dekat atas laut. So kita mungkin pada awal kata bagus lah Bani Israel. Dia ni semua sami'ana wa ata'na pada nabi-nabi dia. Kan taat je kat nabi dia. Nabi kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Memang tak ada langsung atas laut. Tapi rupa-rupanya tuan-puan sekalian, dia orang ni licik. Pada pandangan kita je, pada pandangan Nabi Musa je, pada masa tu tak ada orang dekat atas laut. Rupa-rupanya dia dah tahan bumbu ataupun tahan dia punya apa? Pukat tu ataupun bumbu Yang tangkap ikan tu bumbu dia tahan bumbu tu pada Jumaat malam. Dia pergi kutip pada Ahad pagi.
Faham tak faham ni? Dia tahan pukat dia, tahan apa benda yang boleh tangkap ikan tu pada hari Jumaat malam tu, dia pergi kutip pada hak pagi. Maksudnya ikan yang terperangkap dalam bumbu tu ikan apa? Hari Sabtu. Strategi. Faham tak? So bila dia bercakap, tuan sekalian boleh tengok dalam Quran, cerita ni memang obvious Allah sebut. So bila Allah mempersoalkan tindakan mereka, bila Allah kata kenapa kamu tangkap ikan hari Sabtu, dia jawab apa? Mana ada? Mana ada kami turun kat lautan hari Sabtu? Nampak tak? Dia berlawan dengan Allah punya dakwaan masa tu. Kami tak tangkap ikan hari Sabtu. Kami tak tangkap. See, diorang punya tahap licik tu. Kau nampak kami dekat lautan? Tak ada kan? Tak ada kan? Mana ada? So licik diorang ni. So ikan yang diorang dapat itu obviously ikan hari Sabtu. So diorang tangkap ikan hari Sabtu tak? Tangkaplah ikan hari Sabtu sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila nak menegur, sebab dah tegur banyak kali dah, Allah hukum kedegilan mereka itu dengan menjadikan mereka itu kiradatan khasiin, seperti yang disebut oleh puan tadi. Itulah menjadilah mereka kiradatan, monyet yang kerugian. So Allah tukar. Ada setengah para ulama kata sikap mereka je jadi macam monyet. Ada setengah para ulama kata memang dia orang ditukar betul-betul jadi monyet yang fizikal tu. So mungkin daripada tu kot Darwin kata kita ni daripada monyet kot. Mungkin sebab tu kot. Kan tahu pernah dengar yang teori Darwin kan? Darwin katakan kita bukan daripada persenyawaan daripada sperma dengan ovum tu. Kan dia kata evolusi daripada monyet tu. Kan? Sepintas lalu pun kita tak nak mengaku tak. Kita ni daripada beruk kan. Tiba-tiba Darwin kata kita daripada situ. Oh memang tak beruk. Mungkinan itulah faktor dia kata kita daripada beruk. Okey. So kembali. Jadi tu puan sekalian, kita cerita pasal apa tadi? Kenapa Nabi Musa pun setelah so jawapannya apa? Jawapannya apa? Betul tadi yang dia sebut tadi tu. Rupa-rupanya sebab kisah yang dilalui oleh Nabi Muhammad ni sangat mirip dengan apa yang dilalui oleh Nabi Musa. Tapi tidaklah obviously mirip tu dengan watak yang sama, dengan orang yang sama, tidak. Tapi sikap dan perangai yang sangat-sangat dekat. Satu. Yang kedua, Nabi Musa ni adalah pelengkap kepada apa yang Nabi Muhammad ada. Kelebihan Nabi Muhammad berdasarkan wahyu pertama yang turun kat Nabi tu adalah Iqra kan. Wahyu pertama yang turun kat Nabi apa benda? Iqra. Iqra ni agak-agaknya nilai apa Kalau kita boleh buatkan konsep, Iqra ni maksudnya baca. So baca ni nilai apa yang ada pada pembacaan? Nilai apa? Sifat ingin tahu. Sifat ingin tahu, lagi apa? Kefahaman. Nilai apa lagi? Nilai murni apa yang ada pada pembacaan? Apa benda? Ketekunan. Boleh tak kalau saya rangkumkan semua tu tadi pada aspek keilmuan? Betul tak? So maksudnya pembacaan itu adalah nilai keilmuan. Tapi kalau kita sekadar ada ilmu saja, cukup tak cukup tuan-tuan sekalian? Tak cukup kan? Dia kena amal. Dan amal tu dia tak boleh sembrono. Dia kena ada disiplin. Disiplin dalam bahasa Arab disebut sebagai adab. Adab. Disiplin bahasa kita. Bahasa Arab disiplin itu adalah adab lah. So ilmu dia kena dilengkapkan dengan adab, disiplin. So kalau Nabi Muhammad sudah diperkenankan dengan kamu ni dapat value ilmu tu banyak sebab aku suruh Iqra mula-mula kat kamu wahai Muhammad. So kamu sudah okey, kamu sudah hebat dengan keilmuan. Tapi daripada mana kamu nak dapatkan value adab tu? Daripada Nabi Musa. Daripada cerita Nabi Musa. So Nabi Musa tunjukkan kepada Nabi Muhammad how to practice adab. Contoh, tuan-puan sekalian pernah dengar tak? Nabi Musa masa nak dilantik sebagai Rasul, apa wahyu pertama yang Allah turunkan dekat Nabi Musa? Kalau Nabi Muhammad tadi kena baca ilmu. Nabi Musa, apa wahyu pertama Nabi Musa sebelum dilantik sebagai Rasul? Siapa boleh jawab dapat bonus 3 bulan. Wah. Gurau. Kena tanya bos lah. Bos kata okey. Siapa tahu jawapan dia? No. Cerita tu maksudnya dah forward depan dah tu. Apa wahyu pertama yang Allah suruh Nabi Musa buat sebelum nak dilantik sebagai Rasul? Nabi Muhammad Iqra, baca. Itu benda pertama. Nabi Musa? Ya? Dalam Quran ni, dalam Quran dia cerita pasal mana? Okey. 10 saat ni
peluang untuk anda merebut hadiah wang tunai. Tak ada. Hin, oh tak aci lah bagi hin. Kan? Hin dia dekat lembah tua. Peristiwa tu berlaku dekat lembah tua. Sebut all the senses. Tak ada? Tak ada Semua tak tahu Nak tahu ke tak nak tahu? Nah. Okey. Jawapannya adalah Allah suruh Nabi Musa buka selipar. Buka selipar. Tuan-puan sekalian boleh tengok surah Toha ayat yang ke-10 ke 11 macam tu. Surah Toha. Okey. Allah suruh Nabi Musa, sebelum Allah kata wa anakhtartuka fastami' lima yuha, aku pilih kamu sebagai rasul dan dengar apa aku nak wahyukan kepada kamu. Sebelum watikah pelantikan diberikan, Allah suruh Nabi Musa terlebih dahulu untuk buka selipar. Fakhla' na'alaik, kata Allah. Betul kan? Ayat ke berapa tu? 11? 12, sorry, ayat ke-12. Fakhla' na'alaik, buka sepatumu, buka seliparmu. Sebab kamu berada dekat satu lembah yang suci sekarang ni, wahai Musa. So kenapa buka selipar? Sebab bukankah buka selipar itu kita belajar nilai adab? Kan? Kamu berada dekat tempat yang bersih, tempat suci. Buka selipar adalah simbolik kamu beradab dekat tempat yang baik. Kamu tak boleh bawa benda-benda kotor dekat sini. So kau nak bercakap dengan aku sekarang ni, wahai Musa. So kamu kena tinggalkan benda kotor. Itu adalah adab. So Nabi Muhammad kan ada ilmu, Nabi Musa pula ada adab. So gabungan kedua-dua ini, integration between adab dengan ilmu, menjadikan Nabi Muhammad itu kompeten dalam dunia dakwah. Faham tak? Ada ilmu, ada adab. Ada ilmu, ada adab. Nabi Musa adalah Nabi yang paling cemerlang bab adab. Sangat cemerlang. Contoh apa lagi? Satu, kena buka selipar. Yang kedua, tuan-puan sekalian, bayangkan dia adalah Nabi yang tunjukkan kepada kita apa value nak menjadi hamba yang beradab pada Allah. Menjadi hamba yang beradab pada Allah. Dia tunjukkan value macam mana nak jadi hamba yang beradab pada Tuhan. Contoh, saya nak tanya tuan-puan sekalian. Oh, tak ada. Contoh. Sebelum tu saya nak tanya, siapa memang geli dengan ular? Angkat tangan. Ular. Siapa geli dengan ular? Majority. Okey, saya bagi pilihan. Contoh saya bagi pilihan. Contoh, kalau saya bawa ular sekarang ni, kan, ular tu dia memang jinak, baik je dia duduk pun, kalau saya letak atas meja tu dia tak bergerak pun, duduk je situ. Saya bagi peluang untuk tuan-puan sekalian pegang dia. Nak tak? Nak. Dia baik je, duduk statik je, tak bergerak pun dia. Nak pegang tak? Nak pegang? Tengok ular apa? Kobra. Sorry, ular sawo. Takkan pegang. Dah makan belum? Tengok pada keadaan dia. Setakat saya bagi tahu, setakat ni saya nampak dia memang dia tak liar, dia tak bergerak, dia duduk je. Boleh. Ular sawo tu. Okey. Letak kat bahu, okey. Pegang, cium dia sekali boleh? Tak boleh? Tak boleh, semua tak nak. Walaupun ular tu baik macam tu. Boleh. Okey. So tak nak anda nak? So yang nak tu mungkin berani lebih sikit. Kalau saya, kalau bagilah saya bawa banyak duit pun saya tak nak pegang ular. Saya memang geli dengan ular kan. Saya ingat lagi tuan-puan sekalian, detik pertama kali saya jumpa ular bukan dekat zoo tau. Saya jumpa kat rumah saya. Rumah saya dekat rumah mak saya dulu dimasuki ular. Ular tak besar mana pun. Ular besar ni ular. Saya jumpa ular tu dekat wayar kipas. Dulu kita pakai kipas yang duduk macam kipas tu. Kan dia wayar tu, ular tu tengah duduk menjalar dekat wayar tu. Tapi kat sini tak ada lah, jangan risau. Tak ada ular tu. Jadi menjalar. Masa tu mak saya tengah solat asar, tuan-tuan sekalian. Masa saya tengah solat asar, saya adalah orang yang pertama nampak ular tu kat situ. Ular tu halus gitu, tengah duk melingkar gitu, tengah duk keluarkan kepala dia, tunjuk dia hebat lagak dia gitu kan. Kita dah cuak dah. Lepas tu kita masuk bilik nak bagi tahu mak. Mak tengah solat. Masa tu melompat-lompat, saya nak bagi tahu macam mana kat mak saya masa tu. Ular dia gitu kan. Lepas tu tengok mak sekejap, masuk sekejap, tengok balik ular tu pergi mana. Takut lepas ni dia pergi tempat lain kan tak jumpa dah ular tu. Dia tengok mak, tengok ular, tengok mak, tengok ular. Oi, masa tu kan start pada tu dia turun ke lantai. Masa tu dah mula gelabah saya. Masa tu mak tengah solat lagi ni, Allah rakaat 3 pula lagi. Tengah dah turun kat lantai, duk menjalar pergi kat atas kapet. Kan masa tu saya dah memikir dah. Saya tuan-tuan sekalian, atas sofa je masa tu. Duk bergerak melompat-lompat daripada sofa tu sofa ni. Kalau boleh tak nak jejak lantai, sebab kalau jejak lantai gigi kejar macam mana? Kan? So masa tu dalam keadaan gelabah. Mulai pada hari itu saya bermusuh dengan ular.
Sebab dia menyebabkan saya berada dalam ketakutan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Dia menyebabkan saya trauma, childhood trauma sampai sekarang. Kan? Biasanya childhood trauma ni sebabkan parenting kan. Tapi ni childhood trauma disebabkan ular masa tu. Kan? So masa tu saya kata, ya Allah cepatkanlah mak aku habis solat, yang macam mana kan. Masa tu bagus juga fikir tak nak bagi mak kita gelabah masa tu. Tak sebut sepatah pun mak ada ular masa tu. Tak nak bagi tahu. Masa suara rendah. Okey. So kalau saya memang saya kata bagi banyak duit pun saya tak kasi tahu ular. Walaupun ular tu statik. Tapi Nabi Musa dekat lembah tua tu tadi, dia ada tongkat. Dia campak tongkat dia. Masa tu Allah suruh alqiha ya Musa, campak tongkat kamu wahai Musa. Dan tongkat dia bertukar menjadi ular. Tongkat dia jadi ular masa tu. Dan you know what? Masa jadi ular tu dah cukup menakutkan. Sebab apa tahu? Masa tu surface area tak besar mana pun. Ruang dia kecil je dekat lembah tua tu. Ada ular kat situ sekarang. Takut tak agak-agak? Takut tak? Lepas tu Allah kata ular tu bukannya duduk statik. Allah sebut ular itu hayyatun, ular sawa yang tas'a, tengah bergerak macam ni. Tas'a tu maksudnya bergerak dengan lincah. Kalau keadaan macam tu, tuan-puan sekalian, saya takut tak dengan ular masa tu? Takut. Okey, the thrills lepas ni. Masa Nabi Musa nampak ular tu tengah begitu liarnya, Allah kata khudha wala takhaf. Kau pegang ular tu sekarang dan jangan takut. Nabi Musa dengar perintah Allah, pegang, jangan takut. Dia langsung tak bercakap apa. Kau nak suruh pegang? Ya betul. Ular tu tengah macam ni, kau nak suruh pegang? Nabi Musa tak ada question langsung pun pada perintah Allah. Sebab dia sedar posisi dia siapa masa tu. Aku hamba, dia tu Tuhan. Tuhan aku suruh aku pegang ular yang tengah bergerak. Cerita ni dekat dalam surah Taha tadi lah, tuan-tuan sekalian baca Sahawi. Tak salah saya dekat ayat 17 kot, cerita detik pasal ular tu. Ya. Kan betul? Ayat 17 right? Betul tak? Yes. Dekat situ Allah suruh pegang. Kan? Dah ada ular pun kita takut, dah sekarang suruh pegang. Jaminan Allah adalah kau pegang ular tu, sanu'iduha siratahal ula. Aku akan jadikan dia pada bentuk asal balik. Bentuk asal ular tu dia benar? Tongkat. Nabi Musa tak ada sebarang soalan. Allah suruh pegang, dia pegang. Walaupun takut dia tengah memuncak sebab ada ular yang tengah bergerak dengan liar pada waktu itu, Allah suruh aku pegang, aku pegang. So Nabi Musa mengajarkan kita semua dan juga Nabi Muhammad macam mana nak beradab dengan Allah. Beradab itu bermaksud kita sedar siapa posisi kita depan Allah pada waktu itu. Yang selalu berlaku hari ini adalah kita dengar perintah-perintah daripada Allah, sami'na, kita dengar. Tapi kita bukan wa ata'na, kita wasa'ilna. Sami'na wasa'ilna. Dengar dan banyak tanya. Nabi Musa ajar adab kita dengan Tuhan. Bila kamu dengar sesuatu daripada Tuhan, kamu tak ada posisi untuk tanya. Should be sami'na wa ata'na. Kau dengar, kau taat. Kau dengar, kau taat. Okay. So bila dah Nabi Musa dilatih dengan dunia ular tu, lalu Allah kata, okay, kau dah ada adab yang bagus sekarang ni. Come the real perintah yang aku nak sampaikan kepada kamu sekarang. Tak, dia tu cuma latihan je sentuh ular tu. The real perintah adalah aku nak suruh kau pergi jumpa Fir'aun. Tu je. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kau pergi jumpa dengan Fir'aun sekarang sebab Fir'aun dah melampau. Itu perintah yang Allah nak bagi sebenarnya. Ular tu latihan je. Kenapa ular latihan, Fir'aun tu benda yang sebenar? Kenapa? Anda tahu tak Nabi Musa pada waktu itu sebenarnya sedang melalui saat apa? Dia ni dah 10 tahun selamat lari daripada Fir'aun. Sebab dia pernah terbunuh seorang Kibti dekat Mesir satu ketika dahulu. Sebab nak leraikan pergaduhan punya pasal, dia lepaskan satu tumbukan kepada Kibti tu. Kibti tu mati. Kibti tu lepas mati, Musa nak bagi tahulah dekat Fir'aun, ya aku tak sengaja pun bunuh Kibti tu. Aku bukan sengaja, aku gitu. So Nabi Musa nak bagi tahu yang tu dekat Fir'aun. Kan? Tapi Fir'aun pun ingatkan masa Nabi Musa tunggu kajian Fir'aun tu, ingatkan Fir'aun nak bincang lagi. Tapi Fir'aun dah buat keputusan dah. Aku dah lama simpan dendam nak bunuh budak ni. Dulu aku tak berjaya bunuh budak ni sebab isteri aku tahan. Tahu kan cerita ni kan?
Dulu sebab Asiyah tu dikutip Nabi Musa, kan dia bagi tahu dekat Firaun, kita ni tak ada zuriat. Why not kita simpan budak ni? Mudah-mudahan dia boleh menjadi qurratu aini, menjadi penyejuk mata kepada kita semua dekat dalam istana ni. Cerialah sikit ada budak-budak, kan? So dulu aku nak bunuh dah budak ni, tapi isteri aku tahan, aku tak bunuh. Sekarang bila dia terbunuh Kipti ni, aku ada sebab yang kukuh untuk bunuh dia sekarang. Sebab tu Firaun pergi mendapatkan Musa masa tu. Musa beranggapan Firaun nak bincang sebab dia anak angkat Firaun. Mesti bapa nak bincang dulu. Tapi datang seorang yang beriman, yang tahu rahsia istana. Dia datang dulu, suruh Firaun datang bagi tahu dekat Musa, Musa kau kena keluar daripada Mesir sekarang. Firaun tu on the way, bukan nak bincang ni. Dia on the way tu nak bunuh kamu sekarang dah ni. Aku cadangkan kau jangan confront, kau keluar daripada Mesir. Kau keluar. So Nabi Musa ambil pesanan daripada orang yang beriman tu, suruh keluar. Dia keluar dan dia pergilah ke Madian masa tu. Dekat Madian lah dia dapat kerja, dekat Madian lah dia dapat kahwin, dan dekat Madian lah dia bina keluarga. So habis cerita kat Madian, berlakulah peristiwa lembah tua ni. Maksudnya apa? Nabi Musa adalah pelarian yang menyelamatkan diri daripada Firaun 10 tahun lepas. Tiba-tiba lepas jadi Rasul, what's happened? Apa yang berlaku? Allah suruh kau pergi jumpa dengan Firaun tu. Apa maksud dia? Bukankah Musa lari daripada Firaun sebelum? Perintah tu menyebabkan dia kena buat apa? Kena jumpa Firaun yang dia larikan 10 tahun lepas. Maksudnya apa? Maksudnya perintah itu kalau Nabi Musa sambut, dia macam suicide attempt, cubaan bunuh diri, dan seolah-olah macam hulu tengkuk untuk disembelih. Faham? Dekat Mesir dah ditampal bounty the most wanted penjenayah dekat Mesir, Musa dia elok selamat dekat Madian. Allah suruh Musa masuk Mesir balik. Okay. Kalau kita kat tempat Musa, bila dengar idhab ila fir'auna innahu tagha, kita akan respon apa dekat Allah masa tu agak-agak? Serius lah. Serius lah, betul kan? Serius lah, betul tak? Kau biar betul. Macam tu lah. Nampak tak? So jumpa siapa tadi? Aku salah dengar ke? Kadang kita macam tu kan, jadi orang yang macam tu kan. Aku salah dengar ke? Firaun ke kau sebut tadi? Kan aku dengar lain kan? Nampak tak? So Allah bagi training ular tu supaya Nabi Musa ada courage untuk nak terima perintah yang sebenar. Okey, apa kaitan dengan surah Syarah? Okey, tahu tak apa Nabi Musa respon masa time dia dengar perintah pergi jumpa Firaun tu? Bukan dia kata biar betul. Dia tak sebut biar betul. Dia tak ada persoalan pun terhadap perintah Allah. Yang dia buat, yang sebenarnya qala rabbi syrah li, punya jauh nak kaitkan dengan alam nasyrah laka sadrak kan. Nabi Musa masa berada dalam keadaan takut nak menerima perintah tu, dia taat. Dia tak persoalkan, tapi tak boleh tipulah manusia. Siapa tak takut nak berhadapan dengan seorang yang sangat kejam pada waktu itu? Dan bayangkan Nabi Musa pergi ke Mesir jumpa Firaun tu bukan jumpa hi bye, bukan hi saja. Allah suruh ya zakka, kau kena sucikan dia daripada kemelampauan itu. Dia ada tagha, dia tagut, dia pelampau. Kau kena bersihkan dia daripada kemelampauan itu. Dalam bahasa lain, kau kena berdakwah dekat dia. Berdakwah dengan cara macam mana? Lisan mestilah kena bercakap kan. Anda tahu Nabi Musa ada kelemahan dalam pengucapan? Tak pernah tahu? Nabi Musa ada kekurangan dalam pengucapan dia. Saya tak sebut dia gugup, saya tak akan sebut dia ni pelat. Cuma dia memang ada problem. Dia ada kelancaran. Dia mungkin kalau nak cakap lancar tu dia macam ada problem sikit. Speech delay tu macam lambat cakap. Kan? Dia ada masalah speech. Dia ada pengucapan tu. Dalam masa yang sama, Nabi Musa ada masalah pengucapan. Nak berlawan, nak berdebat dengan Firaun, yang mana Firaun itu adalah juara debat dan pidato. Kalau boleh nak bagi lawan tu, biarlah buku bertemu ruas, biarlah debater dengan debater, biarlah pemidato dengan pemidato. Ni orang ada masalah speech, nak kena lawan dengan pemidato terhebat pada zaman tu. Sampai bukan manusia je tau yang mengiktiraf Firaun ni pemidato hebat. Allah pun bagi tahu Firaun ni memang hebat dalam pidato. Sampai Allah panggil Firaun ini dalam gelaran asy-syu'ara, penyair.
Asy-Syu'ara ni maksudnya penyair. Dia one of penyair terulung pada zaman itu. Zaman dulu mana ada penyanyi sebagai selebriti, mana ada pelakon sebagai selebriti. Zaman dulu siapa yang pandai bersyair, dialah selebriti pada zaman itu. Penyair. So Fir'aun is one of the penyair itu. So bila dia bercakap, orang akan terpukau dengan pengucapan dia. Anda boleh bayang tak, the moment dia cakap depan orang ramai, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi, orang boleh percaya. Zaman sekarang orang power public speaking sekalipun cakap dia mengaku dia Tuhan, rasa kena balik selipar masa tu. Rasa kena sniper dah tu masa tu. Pam, sembak, headshot. Kan? Tapi dia dulu cakap yang dia tu Tuhan, orang boleh percaya. Apa make up dia guna pada pengucapan dia pun tak tahu apa. Faham tak? Dia bercakap sampai orang boleh percaya dia Tuhan. Power tak power pengucapan dia? Power. So Nabi Musa pula memang ada masalah tu, masalah pengucapan. Sebab itu dalam doa tu, the moment dia ada that kind of ketakutan, dia tak minta pada Allah terus untuk hilang kesimpulan lidah. Sebab tu doa tu kalau anda perasan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tolong hilangkan simpulan dekat lidahku. Sekarang dah tahu sebab apa kenapa dia minta doa tu. Sebab dia ada masalah speech tu. Hilangkan simpulan dekat lidah aku ni ya Allah. Kan? Tapi doa tu ramai orang baca tak habis kan? Ramai yang berhenti dekat wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tak berhenti kat situ. Pada doa tu ada lagi. Waja'al li waziran min ahli Haruna akhi. Dia juga minta kepada Allah, ya Allah, boleh tak aku nak pergi jumpa Fir'aun ni, aku nak bawa Harun sekali. So dia dah minta companion, tolong bawa aku, nak bawa Harun sekali, boleh tak ya Allah? Sebab apa? Kenapa dalam banyak-banyak orang dia minta Harun? Siapa Harun pada Musa? Sepupu? Saudara? Ya, adik kandung. Tunggu sini. Seibu. Adik dia. Harun itu adalah adik kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuma tuan-puan sekalian, Harun ni pula dia ada kelebihan pengucapannya bagus. So kenapa dia bersungguh nak bawa Harun masa tu? Sebab Nabi Harun ni pandai kecek, pandai bercakap. Dia ni debater, dia ni pemidato. So okey lah pemidato dengan pemidato, betul. So harapan Musa bila aku bawa dia tolong cakap bagi pihak aku lepas ni. Tapi tuan-puan sekalian baca surah Asy-Syu'ara from A to Z, from the beginning to the end, yang bercakap dengan Fir'aun tanpa sebarang pelat dan tersangkut Musa. Harun pula yang duk tercegat, tunggu je apa yang berlaku. Harun tak bercakap apa-apa pun. Kuasa Allah. Okey, kaitan dengan surah Asy-Syu'ara, dua-dua surah ini, surah Taha tadi dekat babak Rabbi syrah li sadri, surah Asy-Syu'ara ayat 1 Allah cerita pasal alam nasyrah. Ada perkataan nasyrah tu, rasa tak? Rabbi syrah li sadri, syrah li sadri, alam nasyrah laka sadra. Sama tak sama? Sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, di saat kita ditimpa satu beban kehidupan, ada ujian yang terlalu beban dalam kehidupan kita, jangan minta, first kali belajar untuk jangan minta pada Allah, ya Allah angkat beban ni sekarang. No, jangan buat macam tu. Jangan terlalu cepat untuk memohon kepada Allah, please angkat beban ni sekarang. No. Kalau boleh, di saat kita teruji dengan beban yang teramat besar dalam kehidupan, belajarlah untuk ringankan mulut, minta pada Allah, besarkan, lapangkan dada saja. Di saat Nabi mungkin barangkali perlukan mukjizat yang lebih hebat untuk nak mendiamkan mulut pihak musuh, tapi Nabi diperingatkan oleh Allah, nikmat terbesar nak berhadapan dengan kepayahan hidup bukan physical strength, bukan keajaiban yang lebih banyak, tapi kamu perlukan kekuatan jiwa, ketenangan hati, kekuatan jiwa, kelapangan dada. Ini adalah benda yang terbesar. Sebab bila kamu ada benda tu, wahai Muhammad, benda yang beban pun kau akan tak nampak dia ni beban. Benda yang menyakitkan pun kamu tak akan respon dengan dengan tanda-tanda kesakitan. Kamu akan bertenang dengan kesakitan. Sebab di saat jiwa kamu tenang. Inilah yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, kalau anda diuji dengan penyakit kulit, yang kulit tu kemerah-merahan sakit dia, bernanah,
anda akan respon apa dengan penyakit tu? Macam mana keadaan kita nak berhadapan dengan sakit kulit yang terlalu teruk? Kita akan buat apa? Doa supaya tak sakit. Kalau yang beriman macam Puan Misha mungkin berdoa teruslah. Kan? Berdoktor. Kan? Macam kita mungkin barangkali kalau begitulah kesakitannya, mungkin barangkali dah merah tu tanda dia tengah sakit. Dia punya inflammation tu tengah kuat. So mungkin barangkali ada setengah orang tu dia akan mula merawat. Aduh sakitnya, aduh, betul tak? Aduh lah sakit lah, nampak tak? Cepatlah angkat dia, aduh sakit sungguh lah. Cepatlah makan ubat tahan sakit, nampak tak? Itu biasa respon setengah orang berhadapan dengan sakit kulit. Tapi Nabi Ayub masa tengah sakit yang sangat-sangat dahsyat pada kulitnya, dia tak cepat minta pada Allah, ya Allah please cure me, please cure me. Dia tak cepat minta pada Allah sembuhkan dia. Sebaliknya Nabi Ayub minta apa pada Allah? Siapa tahu? Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dia mengaku pada Allah, ya Allah aku ditimpa dengan kemudaratan sekarang ni, ya Allah boleh tak kau bagi rahmatmu pada aku sekarang? Dia tak minta untuk sembuh, tapi dia minta bagi rahmatmu ya Allah, boleh. So ini adalah dialog, skrip doa yang sangat-sangat memberikan isyarat Nabi Ayub punya jiwa yang besar. Orang yang tak ada jiwa besar takkan minta rahmat di saat tengah sakit melampau masa tu. So orang yang jiwa besar je merasai kemanisan di sebalik ujian yang Allah bagi. Nabi Ayub sakit pada fizikalnya, tapi dia rasa manis ujian tu. Sebab tu dia minta rahmat lagi daripada Allah. Nabi Muhammad, Allah nak suruh Nabi Muhammad rasa benda yang sama. Kau sakit kan? Beban tak dakwah ni? Memang terbeban. Tapi aku nak kau rasa kemanisan pada beban tu. Dengan sebab apa? Jiwa kamu lapang. Jiwa kamu lapang. Nabi Musa pun minta jiwa lapang, Nabi Muhammad pun minta jiwa lapang. Dua Nabi ini adalah dua Nabi yang anda kena study riwayat hidup dia. Apa yang menyebabkan jiwanya keep strong menghadapi badai dalam kehidupan dia. Kan? Alam nashrah laka sadrak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, so masa kita pun nak habis dah. Sebab tuan-tuan sekalian, saya rasa saya nak bincang alam nashrah saja. Kalau anda tak tahu this whole story, anda takkan jiwai ayat pertama ni. Anda pun tak tahu sebab kenapa Allah duk cerita pasal lapang dada dalam ayat 1 ni. So bila anda tahu cerita surah Taha Ad-Duha tadi, now you know the importance of nashrah laka sadrak. Penting sangat sebenarnya. Okay? Saya sukalah kata Ustaz Fahrul Makjoy. Anda kenal tak Ustaz Fahrul? Ustaz Fahrul Makjoy penulis buku tu. Tak tahu dengan Ustaz Fahrul. Saya suka dia punya satu quotes dia, dan saya letak dalam status WhatsApp saya. Kan? Saya kata dia, kalau kita diujikan jangan minta Allah angkat cepat kan ujian tu kan. Supaya minta Allah bagi kelapangan dada kan. Kata Ustaz Fahrul, saya ambil quotes dia, dia kata apa? Jangan diminta untuk diringankan ujian. Sebaliknya mohonlah pada Allah untuk dikuatkan iman untuk berhadapan dengan ujian. Jangan minta Allah angkat, jangan minta Allah ringan, tapi minta Allah kuatkan iman. Sebab kalau Allah angkat, kemungkinan iman tak bertambah. Tapi kalau iman kita bertambah, datang ujian apa pun kita boleh hadapi dengan baik. So which one is better? Tak ada ujian ke ada ujian? Ada ujian. Ada ujian dalam keadaan iman bertambah kan? Okay. So saya nak buat sedikit recap lagi pada surah Asy-Syarah ni. Satu, kita belajar tentang minta lapang dada. Yang kedua, tuan-puan sekalian, perasan tak dalam surah ni juga ada cerita pasal inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Betul? Apa maksud ayat tu? Ini ayat popular lah. Bila cerita pasal surah Asy-Syarah je, mesti ayat ni popular untuk ditadabburkan. Okey, ulang balik. Kurang tepat. Kalau kita kata selepas susah datang senang, terjemahan dia adalah dalam bahasa Arab should be inna ba'dal usri yusra. Kalau kita kata selepas susah datang senang. Siapa sebut bersama tadi? Siapa sebut bersama tadi? Kan? Yang tepat bukan selepas susah datang senang. Kalau selepas susah, maksudnya kamu kan susah dulu, after susah tu senang datang. That's not apa yang Allah nak tawarkan kepada kita hamba dia. Sebab seolah-olah macam Allah kata, oh kau susah, lalu dulu, lepas ni baru kau senang. Tapi Allah tawarkan bukan lepas. Allah kata bersama-sama susah itu adanya kesenangan. So maksudnya mana?
Datang susah, together with susah tu ada senang. Bukan yang kamu lalu susah dulu, lepas tu baru senang dapat. No, bersama-sama susah tu ada senang. Sebab tu Allah kata ma'al usri, bukan ba'dal usri. Okay, kalau ma'a tu bersama, ba'da tu selepas. Okay, so ma'al usri yusra. Okay, last point daripada saya. Anda minat bahasa Arab tak? Start daripada kelas saya tu bagi minat dengan bahasa Arab insya-Allah Okay, last point daripada saya sebelum saya tutup kuliah pada hari ini. Okay, dalam ayat tu kan berulang 2 kali. Okay, cuba sebut pada saya, bila Allah sebut susah, Allah sebut perkataan apa dalam ayat tu? Susah. Al-usri, betul? Okey, senang dalam ayat tu Allah sebut dalam sebutan apa? Yusran. Kan yusran. So al-usri ni susah, yusran ni senang. Okey, anda perasan tak dia macam ada 2 penggunaan bahasa yang berbeza? Patutnya kalau nak disamakan laras bahasa, kalau susah disebut al-usri, patutnya senang sebutlah al-yusra. Kan? Barulah dia macam balance. Tapi dia macam tak balance ni. Al-usri susah disebut al, ada alif lam, tapi untuk senang tak ada alif lam tu. Tak ada. Kenapa ya? Okey, sedikit ilmu linguistik saya nak kongsikan. Sesuatu yang ada alif lam tu puan sekalian disebut sebagai ma'rifah. Mim jelas, dalam bahasa Arab disebut mim je, kan? Ma'rifah ni dalam bahasa Melayu adalah kata nama khas. Ingat lagi belajar bahasa Melayu? Kata nama khas ni contoh macam apa? Kan, kata nama khas ni adalah sesuatu yang khas lah untuk dia. Contoh macam Perdana Menteri. Biasa kan kata nama khas ni kan dia eja dengan capital letter kan, P tu besar, M tu besar, sebab dia khas, dia khusus. Dan salah satu benda yang terkait dengan benda yang khusus dan khas ini adalah dia ni dikenali. Okay, bila dia khas, dia khusus, dia lebih dikenali sebab dia tak terlalu mencapai sangat. Oh, Perdana Menteri seorang tu je. Kan ada orang yang macam Perdana Menteri, siapa dia? Tak ada kan? Semua orang akan kenal siapa Perdana Menteri yang di Pertuan Agong. Nampak tak? Terus kita kenal siapa sebab dia lebih dikenali. Sebab tu dalam bahasa Arab kata nama khas disebut sebagai ma'rifah. Ma'rifah itu datang dari kalimah arafa yang bermaksud kenal. Arif, arafa, kenal. Jadi ma'rifah sesuatu yang dikenali. So yang itu digunakan, kaedah itu digunakan untuk al-usri. Tapi yusran Allah tak guna ma'rifah. Allah guna, bagus ni, nakirah. Nakirah ni apa dia? Apa dia? Nakirah ni. Kalau khas, yang ni apa? Umum. Anda perasan tak? Kenapa untuk susah Allah guna khas? Kenapa untuk senang Allah guna am? Kenapa? Ada 2 tadabbur dekat sini. Refleksi yang pertama adalah, kan saya kata tadi kalau sesuatu itu khas dia lebih dikenali kan. So Allah seolah-olah nak menyampaikan satu isyarat kepada kita semua, manusia ni antara senang dengan susah, dia lebih kenal susah berbanding senang. Faham maksud saya? Faham. Kalau contoh dia berhadapan dengan satu situasi, ada senang ada susah, dia akan terperangkap dengan mana? Dia akan mudah tertarik pada yang mana? Yang susah ke yang senang? Yang susah. Sebab memang minda manusia ni Allah programkan nak compare 2 benda ni, dia lebih kenal benda tu. Dia lebih kenal susah tu berbanding senang. Sebab itu, walaupun ada 1000 nikmat depan mata dia, tapi disebabkan ada satu je payah tu, dia boleh nafikan 1000 nikmat tu dan terperangkap dengan satu masalah. Pernah dengar tak eksperimen tentang whiteboard putih lepas tu ada satu dot tu? Kan? Tak? Tak pernah tengok? Kan ada pernah eksperimen dia buat maths punya survey kan, dia ada satu papan putih yang kosong, lepas tu dia letak dot satu, lepas tu dia tanya dekat dalam kelas tu, apa yang kamu semua nampak? Kan? Semua satu kelas kata dia nampak dot yang kecil. Tapi lecturer tu tanya balik, kamu ada nampak tak yang besar punya putih tu? Nampak tak?
Hanya satu dot kecil, bila tanya apa yang kamu nampak, semua dah nafikan yang putih yang lagi banyak daripada dot satu tu. Sebab kita lebih tertumpu pada yang satu tu, kan? Betul tak? Sama lah. Kalau kata ada banyak lautan kesenangan, manusia akan mudah terperangkap dengan benda ni. Sebab itu Allah kata al dekat kesusahan. Kita lebih kenal susah berbanding senang. Yang kedua, kenapa Allah sebut am untuk mudah? Sebab Allah nak bagi tahu bila al, sesuatu yang ditambah dengan huruf al ni ataupun alif lam ni, dia adalah spesifik, khusus. Dan bila khusus, dia tak banyak. Faham tak? Contoh PM, Perdana Menteri, berapa ramai? 10. Ha? Dan total 10. Sekarang ni lah, kalau yang current seorang je. Kan, kalau satu dunia pun tuan-puan sekalian nak compare dengan sebilangan umat dunia, dengan Perdana Menteri dekat dunia ni, dia still sedikit, minoriti. So Allah nak bagi tahu benda yang khusus dia tak banyak. Tapi kalau benda itu am, kata nama am, dia banyak, tuan-puan sekalian. So Allah nak bagi tahu, katakanlah ada satu susah datang kat kita, kan Allah kata bersama-sama susah ada senang. Jadi kalau kita bawa in numbers, Allah nak bagi tahu kalau satu susah datang kat kamu, Banyak. bersama-sama satu susah itu bukan satu senang. Bersama-sama satu susah itu datangnya infinity kesenangan. Okay? So apa yang menyebabkan kita masih lagi lose hope dengan Allah? Allah dah bagi jaminan dekat kita, dalam hidup kamu ni satu susah datang, infinity senang aku datang bersama-sama dengan susah yang satu tu. Faham tak? So ini juga tawaran yang Allah beri kat Rasulullah. Kamu sedang menghadapi cabaran dalam dakwah kamu. Itu adalah beban kamu yang satu. Tapi bersama satu susah itu ada banyak lagi kesenangan. Bukan lepas bersama-sama. Dan penutup 3 minit yang saya ada ni tuan-puan sekalian, saya bagi bukti. Betul ke Allah ni satu susah, bersama-samanya banyak senang? Saya bagi bukti. Contoh, pernah tak kita mengalami satu detik belajar matematik kat sekolah dulu? Masa kali pertama kita belajar untuk darab dengan bahagi, susah ke senang? Susah. Masa tu kita dapat tak al-usri tu? Susah kan? Memang susah kan? Tapi at the same time, betul tak kita ada guru-guru yang membantu kita untuk mengajar kita macam nak darab? So ada guru yang membantu. Lepas tu kita pula ada kawan-kawan yang always push kita untuk hafal sifir. Betul tak? Satu susah je, tapi kesenangan yang ada tu banyak. Dan tak cukup dengan itu tuan-puan sekalian, lepas kita hadapi satu susah tu dan it's settled, dia selesai, kebaikan dan kesenangan tu remain. Perasan tak? Sekali je kita lalu susah tu, banyak kegunaan untuk senang tu kita boleh gunakan sampai masa-masa depan kita boleh guna. Kita belajar payah darab sekali je dalam hidup, tapi sampai sekarang darab tu dah tak susah dalam kehidupan kita. Betul tak? Hanya sekali je kita diajar susah oleh Allah, dan Allah bagi kita guna pakai kesenangan lepas susah tu sampai kelar ni, sampai ke sekarang Allah bagi. Kan? Sebenarnya itu bukti yusran tu, infinity. Sampai ke kiamat kita ni memanfaatkan kebaikan, kesenangan yang datang lepas satu susah yang kita lalui itu tadi. So betul lah Allah kata sekarang je kau lalu. Sebab tu Nabi Muhammad makin ke depan, bukan Nabi makin lemah dalam dakwah, makin ke depan makin kuat Nabi berdakwah. Sebab apa? Sebab Nabi dah lalu kesusahan semalam, dia dah dapat ada kesenangan pada hari esok. Dan bukan esok je Nabi guna senang tu, Nabi guna sampai habis Nabi tamatkan usianya sebagai pendakwah dan penyampai kebenaran kepada sekalian umat dia. So sebenarnya kita bukan makin kuat di sudut fizikal. Yang senang-senang Allah bagi lepas satu susah tu, nikmat yang sebenar Allah nak bagi adalah kepada kita semua, namanya ni. Tahu, sekarang baru kita tahu kenapa Allah kata nasyrah laka sadrak tu penting. Tahu tak apa nikmat terbesar pada satu susah Allah bagi? Allah nak bagi kita matang. Pengalaman Betul tak? Matang. Macam tadi, tuan-puan sekalian, kita pada hari ni nampak darab tu senang bukan sebab kita ni power darab pun, tapi sebab kematangan kita sudah meningkat. Anda pernah tak terfikir macam ni? Masa anda belajar darjah 2, belajar darab tu rasa payahnya, tapi bila dah darjah 6,
Anda tengok soalan darjah 2, anda pandang macam mana soalan darjah 2 masa tu? Mudah. Senang kan? Mudah sangat kan? So pada umur darjah 6 tu anda sudah matang. Soalan dia masih lagi susah, cuma anda sudah matang masa tu. It's not about you are being more educated pada waktu tu. No, kamu cuma bertambah kematangan saja. Nabi Muhammad, cabaran Nabi untuk masa-masa selepas satu susah Nabi lalu tu bukan cabaran makin senang, cuma Nabi bertambah matang. Faham? Okay? So itulah yusran Allah nak bagi kat kita, kematangan. Kita bukan kuat fizikal pun, bukan ujian makin kurang tak kat kita, cuma kita je dah boleh handle. Kita dah matang untuk handle ujian tersebut. Itulah yusra. Okay? So kalau anda mungkin terperangkap dengan susah, jangan pelik, sebab Allah kata normal manusia terperangkap dengan susah berbanding senang, sebab kita lebih kenal dia berbanding ni. So yang kedua, jangan kita rasa satu susah tu menjatuhkan, sebab bersama-sama satu susah tu ada banyak infinity kesenangan Allah bagi. Boleh semua? Wallahu alam bisawab. Hopefully tuan-puan sekalian enjoy this session, dan hopefully juga menyebabkan minat kita untuk mendalami Quran tu bertambah-tambah. Okay? Sebab penutup ayat ni pun Allah kata fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah kata jangan hari ni kamu achieve sesuatu, lepas kamu dah dapat senang tadi kan, you achieve something, jangan kamu stop. Contoh hari ni kan, oh seronoknya tadabbur Quran, jangan stop. Lepas kamu dah buat satu amal soleh, buat lagi amal yang lain. Which mean hari ni kita rasa kemanisan tadabbur Al-Quran, next time feel it again, buat lagi, tadabbur lagi, tadabbur lagi. Sebab ayat second last surah ini bagi tahu kat kita, jangan stop buat benda baik, keep continue doing good things, berterusan buat benda-benda baik tu. Lepas satu selesai, buat lagi yang lain. Betul tak? Ayat second last kan? Lepas satu lagi selesai, buat lagi benda lain. Jangan cepat satisfy dengan achievement kita pada hari ini. Jangan cepat puas hati. Dalam bisnes pun sama kan? Bila kita dah capai satu pencapaian, bos akan keep remind kita jangan selesa sangat. Betul tak? Always keluar daripada comfort zone kita, dan kita akan achieve more lah, kita akan capai lebih lagi daripada tu. Boleh semua? Wallahu a'lam bisawab. Saya kena berhenti setakat ni dulu tuan-puan sekalian, sebab at 1 o'clock saya ada program satu lagi dengan online je lah. Maksudnya saya nak buat kat mana-mana pun boleh, dalam kereta pun boleh. Cuma saya ada satu lagi program pun satu. So terima kasih banyak for this session. Saya seronok bila saya menyampaikan Quran, anda pun sambut baik pada apa yang saya sampaikan. Sepanjang sesi 2 jam, anda tahu tak 2 jam kita bincang tadi? 2 jam tu bukan anda tonton Maharaja Lawak Mega tau. Anda sedang mendengar Quran punya kupasan. Dan I see every single one of you sangat-sangat tempted bila mendengar kisah-kisah tu. So it's good, dan saya suka culture yang ada di Cobra Force di Cobra Force. Okay? Sebab anda bukan sekadar tempted untuk mengejar keuntungan bisnes, tapi ada session ini memberikan satu isyarat yang anda sangat dahagakan ilmu pengetahuan. So I give credit to people macam-macam anda. Okay? So tahniah kepada bosnya juga, kepada yang mengikuti kelas ini juga, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semua. Minta maaf segala salah silap dari pihak saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'as salamah wa lil liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.